Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap Ustaz ya, Kak sudah pergi FB Live jap. Baik Kak, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Ustaz, ini kita sambung bab faraid kan Ustaz? Baik, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Kak Liza, moderator, pengurusi program ataupun kuliah kita pada seterusnya pada pagi ini, kemudian Kak Syida dan semualah yang bersama dengan kita insya-Allah. Jadi hari ini kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan bab berkait dengan faraid, berkait dengan harta pusaka. Dan hari ini dia bukan harta puaka, jadi tak diuruskan cara yang betul, dia jadi masalah lah. Okey, jadi dia harta pusaka. Okey, jadi hari ini kita berbincang, share. Kita nak pergi kepada berkenaan dengan ahli-ahli waris lah, yang mana insya-Allah kita nak tengok secara ringkas. Sebenarnya kadang-kadang bab belajar faraid ni dia kena praktikal. Jadi bila kadang-kadang tu kita sepintas lalu je, dia jadi sukar jugalah untuk kita nak faham secara ringkas. Tapi insya-Allah secara umumnya kita paling-paling kurang kita tahu siapakah waris yang terlibat dan secara ringkas bahagian-bahagian yang mana mungkin dapat daripada harta pewarisan harta pusaka tu. Dan kemudian hari ini kita nak sambung lagi perbincangan waris dan juga bahagian. Jadi secara umumnya kalau kita perhatikan dekat sini, kita akan tengok secara asasnya ini adalah waris utama. Okey, ini waris utama yang mana mereka dululah yang akan mendapat daripada bahagian harta pusaka, yang ini dalam istilahnya dipanggil ashabul furud. Maksudnya mereka-mereka yang wajib ataupun mereka-mereka yang fardu untuk mendapatkan daripada bahagian harta pusaka. Maksudnya kalau mereka adalah, jadi kalau mereka ni ada, ibaratlah katalah contohnya, katalah suami meninggal dunia, so isteri dapat berapa? Ataupun kalau masih ada bapa dapat berapa? So kalau ada ibu dapat berapa? Anak lelaki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Baitumal tu kes terpencil lah. Kalau mana dah tak ada pewarisan daripada waris-waris yang ada tu, maka dia akan pergi kepada bahagian-bahagian tertentu. Yang ini semua disimpulkan daripada surah An-Nisa lah, daripada ayat yang ke-11, 12, 13, 14. Kan itu dia punya proses. Tapi tak apa, yang ni biarkan dulu, nanti kita akan pergi secara detail lah satu persatu. Ini secara ringkas lah, ibu, bapa, suami isteri, anak lelaki, anak perempuan. Okay? So secara umumnya ibu, kalau mana ketika ada anak lelaki ataupun perempuan, dia akan dapat 1/6 lah. Okay? Kalau tak ada, ataupun ketika tanpa kahwin ataupun berkahwin, tetapi dia punya tak ada anak. Okay? Berkahwin, tak ada anak, maksud suami isteri kahwin, suami meninggal, kemudian tak ada anak, kemudian ibu masih ada, maka ibu akan dapat 1/3 lah. Okey, itu dia punya konsep dia. Bapa secara umumnya sama juga macam ibu, iaitulah dia akan dapat 1/6. Okey, kalau ada anak lelaki anak perempuan, maksudnya yang suami isteri, anak dia tu, anak pada ibu bapa ni, suami isteri tu, salah satunya meninggal dunia. Suamilah contohnya, maka kalau suami meninggal dunia, maksudnya bapa pada suami tu akan dapat 1/6 jika mereka tu meninggalkan anak. Yang meninggal tu maksudnya suami lah. So ada isteri, ada anak. Kan? Jadi dia akan pergi dapat 1/6. Maksudnya portion dia tu akan lebih kurang lagi. Bila mana ada anak lelaki, anak perempuan. Ibarat katanya anak lelaki, anak perempuan ni dia sangat besar lah. Dia punya peranan dia dalam isu berkait dengan faraid ni.
Okey, ataupun bahagian untuk mendapatkan harta pusaka. Okey, kemudian seterusnya, jika suami, maksud isteri yang meninggal, maka kalau ada anak, suami akan dapat 1/4. Isteri meninggal, ada anak, sama ada lelaki perempuan, nanti kita detailkan lah. Okey, kalau tak ada anak, maksudnya suami isteri, suami meninggal, tinggal isteri seorang. Mungkin pada waktu itu juga ibu bapa dan sebagainya pun mungkin tak ada kan, ataupun ada, nanti dia ada bahagian tertentu yang lebih detail lagi, tapi secara umumnya 1/4, tapi kalau tak ada anak 1/2. Isteri 1/8. Okey, isteri dapat 1/8. Nanti kita ni sikit kira-kira dia secara ringkas lah, sebab dia agak pening sikit faraid ni sebenarnya kan, tapi tak apa, nanti kita detailkan. Adapun kalau tanpa anak, tak ada anak, maksudnya kahwin tapi tak ada anak, maka suami meninggal, maka pada waktu isteri dapat 1/4. Okey, so anak lelaki dapat 2 bahagian seperti mana Allah sebut dalam Quran tu, mithlu hadzil unthayain, dapat 2 bahagian ketika mana ada bergaul anak lelaki, anak perempuan. Maksudnya ada anak lelaki, ada anak perempuan, tapi yang lelaki dapat 2 bahagian. Kalau seorang je anak lelaki tu, isteri, suami kahwin seorang je dapat anak lelaki, tak ada anak perempuan, betul-betul anak tunggal lah, maka dia dapat penuh ketika mana berseorangan. Okey, itu maksudnya. Okey, jadi macam mana? Katalah contoh suami meninggal dunia, maka suami ada anak lelaki, betul tak? Maka pada waktu tu dapat 1/2. Balance tu semua anak lelaki dapat. Sebab tak ada anak perempuan. Yang meninggal isteri lah. Okey, so anak perempuan pula akan dapat 1 bahagian. Kalau dia seorang tu yang mana tak ada adik-beradik lain. Kalau ada adik-beradik lain, dia akan dapat 1 bahagian. Maksudnya ada adik lain tu maksudnya ialah anak lelaki lah ataupun adik-beradik lelaki. Tapi kalau tak ada, maka dia akan dapat 1/2 daripada bahagian harta. Maksudnya nanti isteri akan dapat 1/4. Contoh sini isteri dapat 1/4, maka anak akan dapat 1/2. Dan 2/3 bila mana anak lelaki tu dia berkongsi. Contohnya suami isteri kahwin dan kemudian dia ada seorang anak, dia ada 3 orang anak perempuan ataupun 2 orang anak perempuan. Maka 2 orang tu berkongsi. 2/3 daripada harta tu mereka berkongsi secara sama rata bagi anak perempuan yang mana lebih daripada 2 orang. Maksud 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Itu kan. So mula-mula dah pening dah kan. Okey. Tapi tak apa, kita kata kita nak pergi hanya secara ringkas saja tentang pengiraan ni. Okey, ni secara ringkas tentang ahli waris yang terlibat. Okey, so kita kata ada waris utama, waris gantian. So ni secara ringkas. Bergerak ke slide ni? Bergerak ada dapat semua? Sampai. Okey. Gerak. Okey, gerak alhamdulillah. Okey. So maksudnya kumpulan waris ni dia ada waris utama, waris gantian. Gantian ni maksudnya apa? Kalau yang bahagian utama ni tak ada. Dia seolah-olah macam kalau waris utama tak ada, harta tu contohnya suami, bukan suami lah, contohnya kita kata sebatang kara. Kan. So lelaki seorang, ibu tak ada, ayah tak ada, isteri, semua yang bawah ni tak ada. Kan. Ataupun contohnya yang meninggal tu adalah ibu. Ibu tunggal, tak ada anak, tak ada apa semua. Mungkin suami pun dah meninggal, maka ibu tu pula meninggal. Maka tak ada siapa yang mewarisi daripada waris utama, dia akan pergi kepada waris gantian. Tengok, ada tak datuk dia? Ada tak lagi nenek dia? Ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki. Kan? Ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. So ini waris gantian secara umum. Kalau waris gantian pun tak ada, maka dia akan pergi kepada waris sesian pertama. Secara lelaki, maksudnya suami lelaki ni meninggal dunia, dia ada adik-beradik tak? Sebab waris utama ni adik-beradik tak termasuk. Kan dia tak dapat. Waris gantian pun dia tak dapat. Maka dua-dua waris ni tak ada, dia akan pergi kepada waris sesian pertama. Maksudnya apa? Ada tak adik-beradik lelaki perempuan yang seibu sebapa? Kan, ataupun saudara lelaki atau saudara ni adik-beradik lah maksud dia kan. Okey, adik-beradik lelaki dan juga perempuan sebapa saja. Kan, ataupun saudara lelaki, adik-beradik lelaki atau perempuan seibu. So dia ada seibu sebapa ni maksudnya apa? Ada yang anak tiri lah maksudnya kan. Tapi kita pilih di sini ataupun yang ditetapkan di sini ialah pertama seibu sebapa. Maksudnya adik-beradik lah akan pergi adik-beradik. Sebab waris utama tak ada adik-beradik. Waris kedua pun tak ada adik-beradik. Dia akan turun dan turun. Maka akhir sekali pergi kepada bapa saudara sebelah bapa. Okey, bapa saudara sebelah bapa. Maksudnya apa? Kalau semua ni tak ada, dia akan pergi kepada Baitumal lah. Okey, dia akan pergi kepada Baitumal. Ini secara ringkas saja. Okey, ini pun sama juga. Saya nak detailkan juga. Yang ni tak apa, kita ni kan. Okey, so kita nak pergi dulu.
Pertama sekali, suami. Okey, katalah isteri meninggal dunia. So suami akan dapat 1/2 bahagian daripada harta. Katalah contoh 100,000, maksudnya 50,000 akan dapat pada suami ya. Jika si mati, yakni isteri tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan ataupun cucu dan ke bawah. Maksudnya tak ada siapa-siapa lah. Okey. Maka dia akan dapat, suami akan dapat 1/2. Okey. Kalau ada anak, so anak ni dia kuasa dia kuat tau. Anak ni sama ada lelaki perempuan ni dia ada kuasa yang kuat. Maksudnya nanti lelaki tu silap-silap boleh dapat semua harta anak lelaki dan perempuan silap-silap boleh dapat separuh daripada harta. Kan kalau tak ada orang lain yang terbabit, melainkan mungkin ada isteri semata-mata ataupun yang meninggal ni kita kata isteri lah. Kan? So suami boleh dapat 1/4, dia bahagian dia 1/2 kalau ada anak, kalau tak ada anak, kalau ada anak pecah lagi 1/4. Okey, ini bahagian dia tak ada 28 ke 48 ke tak ada lah. Okey, so tak ada jadi 1/8 ke tak ada. So 1/2, 1/4 antara dua ni saja. Okey, secara umumnya antara dua ni saja, iaitulah suami akan dapat 1/2, tak ada anak. Kalau ada anak maka akan dapat 1/4. Kenapa ada anak tak ada anak? Sebab nanti harta tu akan pergi kepada anak lah. Kan jadi bahagian harta tu akan pergi, portion tu, bahagian tu akan pergi kepada anak. Kalau tak ada, dekat dia. Okey, itu dia punya konsep. Jadi tapi kena tengok pula lepas tu ada tak adik-beradik lelaki, ibu sebapa, ada pula sekian, dia akan pergi macam itulah dia punya konsep ringkas. Okey, isteri pula. Kalau isteri maksudnya suami yang meninggal dunia, secara umumnya dapat 1/4. Okey, 1/4. Ada setengah orang ni dia kata saya tak nak pergi kepada adik-beradik saya harta saya. Kan? Ada orang kata saya tak nak pergi harta ni ke sekian-sekian sepulan. Sebab bila dia tengok faraid, rupanya adik-beradik dapat. Kan contohnya. Rupanya sekian. Yang ni kita kena usahakan untuk dapatkan anak. Contohnya gitulah kalau bagi mereka yang mungkin tak ada, belum ada anak, belum dikenakan rezeki untuk dapatkan anak. Jadi mereka akan tengoklah benda-benda seperti ni. Cumanya sebenarnya ibarat kata harta ni dia, sebab tu kata Syekh Dr. Qaradawi, al-malu malullah. Harta ni harta Allah. Okay. Asalnya harta Allah. Cuma kita dapat tu mungkin kita usaha ke apa, kita dapatlah pegang sekejap harta tu dan kemudian nanti bila kita meninggal dunia, harta tu akan beralih. Itu menunjukkan bahawa maksudnya harta tu bukan kita punya. Harta tu adalah milik Allah dan dia akan diwarisi generasi kepada generasi, terutama tanah ke, rumah ke apa dan sebagainya. Akan ada orang yang berhak untuk mengambil daripada harta tu. Maksudnya bukanlah kita punya. Yang kita punya betul-betul tu ialah dekat mana? Yang kita infakkan. Itu betul-betul. Yang kita infak, yang kita wakaf, yang kita sedekah, yang kita wasiat, yang kita hibah dan sebagainya. Maka itulah betul-betul harta yang kita manfaatkan, tak ada orang yang akan ambil. Maksudnya pahala tu direct, transfer dekat akhirat nanti untuk kita urusan pula dekat akhirat nanti daripada sudut pahalanya. Okay? Jadi di sini kita nampak jelas bahawa harta ni dia akan berpindah. Cuma kita kira-kira tu bijaksananya kita tu ialah kita kena merancang juga harta ni supaya dia manfaat untuk akhirat. Dia sebenarnya kita kena ingat harta yang berpindah kepada anak, kepada isteri, kepada adik-beradik lelaki, kepada waris-waris yang ada tu, itu sebenarnya juga pahala. Okay, itu juga sebenarnya adalah pahala kerana usaha titik peluh kita dan kemudian kita meninggal dunia, maka harta tu diagihkan secara harta pusaka. Itu juga pahala. Cuma kita nak kata daripada sudut yang asalnya kita nak pahala tu kadang-kadang yang lebih bagus, lebih mengalir pahalanya. Kan sebagai contohnya orang berwakaf kan. Jadi berwakaf ni betul-betul wakaf, dia boleh lebih dia punya pahala dia kerana itu yang disebut oleh mazhab Syafi'i, disebut oleh Imam Rafi'i, disebut oleh Imam Nawawi, Imam Khatib Syarbini dan selainnya. Wakaf adalah harta yang mengalir pahalanya. Kan maksudnya bila kita wakaf tu selagi orang gunalah, kan wakaf masjid tu RM50 je, tak banyak kan, 100 ke 500 ke, selagi orang imarahkan masjid tu, maka selagi itulah kita akan mendapat pahala sedekah yang mengalir pahalanya, ataupun wakaf yang mengalir pahalanya. Jadi kita kena bijaklah, maksudnya untuk wakaf, hibah, wasiat apa semua tu, di samping ada juga untuk bahagian ahli waris yang mana terlibat dan bahagian-bahagian yang seperti mana kita bincangkan ini. Okey, so isteri. Kemudian bapa kepada si matilah. Handsome bapa ni. Okey, 1/6. Jika si mati mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki ke bawah. Okey, maksud si mati tu siapa? Anak dia lah. Anak dia tu, suami tu kepada isterinya tu kan. Suami pada isteri tu kan. Jadi maksudnya bila meninggal dunia anak lelaki dia tu ada cucu.
Okey, ataupun dia tu sendiri ada anak lelaki. Okey, ataupun cucu lelaki lah yang kita istilahkan cucu lelaki situ, maka dia akan dapat 1/6 saja. Okey, kan tadi patutnya dapat 1/3 kan. Tapi sebenarnya konsepnya kita dapat 1/6 sebab ada anak ataupun cucu lelaki. So maksud sini highlight dia cucu lelaki lah. So anak dia meninggal dunia, so ada cucu, dia dapat 1/6. Okey. 1/6 tambah asabah. Asabah ni yang mana? Asabah ni yang kita sebut tadi tu ialah waris gantian ni. Okey, waris gantian ni. Dia dapat lebihan tu dipanggil asabah. Okey, dia panggil asabah. Maksudnya jika si mati punya anak perempuan sahaja. Okey, jika si mati punya anak perempuan. So bahagian asabah ni berapa banyak? Tak menentu. Kan tak menentu, tengok kepada dia punya jumlah. Tengok kepada baki yang ada. Kan, baki yang ada, jumlah yang ada. Maka jika si mati, maksudnya anaknya tak ada anak perempuan. Okey, tak ada anak perempuan. Dan kemudian tak ada juga mungkin anak lelaki juga. Kan, maka pada waktu itu dia akan dapat 1/6 tambah asabah. Maksudnya bahagian lebihan. So bahagian lebihan tu akan pergi kepada si bapa. Okey, kemudian asabah pula lebihan tadi akan dapat lebihan saja, tak dapat 1/6, akan dapat lebihan saja. Jika si mati tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan. So kalau dia ada anak perempuan saja, dia dapat 1/6, lepas tu tolak anak perempuan tadi, kemudian balance tu dapat dekat si bapa. Okay, itu dia punya konsep dia. Maksudnya berapa tadi anak perempuan? Anak perempuan satu bahagian lah. Okay. So di sini 1/6 tambah asabah bila mana mempunyai anak perempuan. Maksudnya dia dah tolak awal-awal untuk anak perempuan tu, kemudian balance daripada anak perempuan tu akan dapat sekali kepada datuk 1/6 tambah balance. Itulah dia punya cara dia. Okey, kalau ada anak lelaki, jika si mati tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah dan seterusnya lah waris-waris yang ada, cuma ada bapa, maksudnya sebatang kara lah. Kan contohnya, maka semua bahagian tu akan dapat kepada si bapa. Okey, semua bahagian tu akan dapat kepada si bapa. Tak apa, ini kita berpening-peningan dulu supaya kita faham, kita tengok. Yang pentingnya kita tahu sekarang ni ialah ada 3 bahagian. Okey, pertama waris utama, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, isteri ataupun suami, mana-mana yang meninggal lah. Dua ke minah ke tak kisah. Yang penting salah satu daripada tu. Okey, kemudian dia akan pergi pula kepada waris-waris yang asabah. Okey, asabah ni maksudnya kita kejap kita detailkan. Okey, so ni dulu kita pergi dulu sini. Ni tertinggal tadi tu. Okey, so ni secara umumnya begini. Okey, so ashabul furud maksudnya waris yang utama lah, waris yang asal. Maka ahli waris yang paling utama dia dahulukan dalam pembahagian dan penerimaan harta. Maksudnya kalau semua tu dah habis pada waris utama, maka tak adalah dapat balance. Siapa-siapa dapat balance, siapa-siapa dapat bahagian-bahagian lain, tak ada. Semua habis. Contohnya apa? Contohnya suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Ni kita kata waris yang utama. Dan kemudian kalau waris utama tu tak ada, dia akan pergi asabah. So asabah ni siapa? Asabah ni kalau kita tengok dia akan lebih turun kepada kalau perhatikan dekat sini ialah baki lah, baki daripada harta pusaka sekiranya punya lebihan selepas diagihkan kepada ashabul furud, contohnya anak lelaki. So anak lelaki akan dapat asabah. Ataupun tadi datuk tadi akan dapat asabah. Sebab apa? Sebab tak ada anak lelaki, anak perempuan. Itu dia punya konsep dia. Sebab waris utama ni kena selesai dulu. Maksudnya suami ada, isteri ada, anak lelaki ada, anak perempuan ada, ibu ada, ayah ada. Selesai dulu dekat sini. Kalau ada salah satu mungkin tak ada, ayah tak ada kat sini. Ataupun ibu tak ada kat sini. Kan? Ataupun contohnya anak lelaki, anak perempuan tak ada. Suami isteri baru kahwin, kemudian suami aksiden meninggal dunia. So daripada harta suami tu, dia akan pergi kepada si bapa. Isteri akan dapat bahagiannya 1/4, kemudian balance tu bapa akan dapat 1/6 dan asabah daripada bahagian tu akan pergi kepada balance tu pergi kepada si bapa. Jadi kita tengok tak semestinya dia statik tak semestinya dia macam tu je, dia tengok keadaan ahli waris. Siapa yang ada? Kalau yang tak ada, pergi kepada bahagian ataupun layer ataupun tingkat kedua. So siapa yang berhak? Tak ada juga dipanggil zawi arham. Zawi arham ni ialah dua-dua tak ada. Maksudnya dia pergi step ketiga terus. Macam yang kita tengok slide yang tadi tu akan pergi terus kepada bahagian yang keempat, sisian yang keempat.
Okey. So ditentukan hak pewarisan harta pusaka dalam Al-Quran, Sunnah atau ijma', contohnya cucu lelaki dari jalur anak perempuan si mati. Okey, cucu lelaki dari jalur anak perempuan si mati. Jadi dia punya konsep dia, kita akan tengok waris utama, yang tak, kalau waris utama ada yang tak ada, pergi kepada orang yang berhak menerima waris yang kedua ataupun kita kata balance, dan kalau tak ada juga kita akan tengok lagi ke bawah, cucu dia ada tak. Okey. Dan itu dia punya konsep, ataupun cucu ataupun akan pergi tengok kepada adik-beradik lelaki dia, adik-beradik perempuan dia contohnya. Jadi semua itu dia akan terbabit ketika mana melibatkan ahli waris dan pembahagian harta pusaka. Okey, so tak apa, nanti kita ni sikit kira-kiraan. Okey, bapa, ibu. Okey. Jika si mati mempunyai anak atau cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah, mempunyai berapa orang saudara? Okey, jika si mati punya anak, so si mati tu siapa? Maksudnya yang mati tu isteri lah contohnya. Ada anak. Dia tu cucu perempuan lah. Cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah. Maksud kalau meninggal tu adalah contohnya anak lelaki si ibu ni. Tu ibu, anak dia yang berkahwin tu, kan lelaki tu, ada isteri, ada anak. Okey. So maksudnya sekarang ialah, jika si mati punya anak, siapa anak dia tadi? Anak pada si ibu tadi meninggal dunia, accident ke apa? Cucu perempuan daripada anak lelaki ke bawah punya berapa orang saudara, ada pula adik-beradik dia dan sebagainya, maka akan dapat 1/6. Okey, 1/3 daripada keseluruhan harta jika si mati punya seorang saudara lelaki atau perempuan saja dan tiada anak ke bawah. Okey, maksudnya apa? Suami, isteri, suami meninggal. Suami meninggal tu tak ada dah anak ke siapa, tak ada dah, ada isteri seorang je. Okey, so jika si mati mempunyai seorang saudara lelaki, maksud adik-beradik dia, ataupun seorang adik-beradik perempuan ataupun seorang adik-beradik lelaki, si mati tadi, dan tiada anak ke bawah. Kan, maksudnya tak ada anak, tak ada cucu, tak ada apa, maka waktu tu akan dapat 1/3 dari keseluruhan harta. Okey, bila pula akan dapat 1/3 daripada baki harta, jika si mati meninggalkan salah seorang suami atau isteri dan bapa tanpa waris yang lain. Tak ada dah adik-beradik lelaki, tak ada apa, tak ada anak, tak ada dan sebagainya. Cuma suami, isteri saja. Kan? Dan kemudian bapa tanpa waris lain. Okey, so maksudnya ada bapa dapat 1/6 lah. Isteri 1/8 lah. Okey. Ataupun sebaliknya, sama ada suami meninggal ataupun isteri meninggal, maka tak ada dah waris-waris lain melainkan bapa dan juga dia punya isteri saja ataupun suami saja. Okey, so akan dapat 1/3 daripada baki harta. Okey, so datuk pula. Datuk kepada bapa. Ni tadi kita dah lalu dah. Okey, nenek pun tadi kita dah sebutkan. Anak perempuan. So anak perempuan 1/2 jika seorang. Macam ni dia ada kucing je lah. Dia tak ada dia tak ada siapa-siapa. Okey, jadi yang ada kucing tu maksudnya akan pergi tengok pula. Kalau contoh suami meninggal dunia, so tinggal isteri dengan kucing-kucingnya. Dan kemudian juga ada dia punya bapa pula. Ada pula ibu. So ibu bapa dapatlah harta pusaka. Dan kemudian isteri dan kemudian balance tu asabah akan pergi kepada bapa. So dia ada keadaan-keadaan tertentu yang last kali tu kalau semua tak ada ahli waris tu, baru dia akan pergi kepada baitul mal ke apa dan sebagainya lah. Okey, so 1/2 jika seorang anak perempuan. Kalau lebih, maksudnya 2 ataupun 3 ataupun 4, 5, 10 ke 20 ke 30 kan, tak ada sampai 2, 30 adik-beradik, mungkin 5 ke 6 ke, so semua tu perempuan, maka dapat 2/3, bukan seorang 2/3 tu bahagi semua 5 orang adik-beradik tu. Okey, 2/3 bahagi semua 5 orang adik-beradik dia. Okey, kemudian asabah bil ghairi, baki juga tadi kita kata balance jika si mati mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Okey, so anak perempuan ni dia akan dapat mempunyai anak lelaki dan anak perempuan, maksudnya berapa tadi dia punya asabah tadi? Asabah kalau lelaki dia dapat semualah, kalau perempuan dia dapat 1/2. Balance akan pergi kepada baitul mal ke apa, yang mana kalau tak ada lagi ahli waris cucu ke apa ke tadi yang kita sebutkan. Okey, anak lelaki mendapat ratio dia 2/1. Maksudnya 2 bahagian lah. So 2 tu bahagian lelaki, 1 tu bahagian perempuan. Okey, mendapat 2 kali ganda bahagian daripada anak perempuan. Anak lelaki sentiasa akan mendapat asabah. Maksudnya lebihan-lebihan yang ada tu akan kembali semula kepada anak lelaki kalau tak ada lagi waris-waris yang kita sebutkan tadi. Okey.
agak pening sikit kan, sebab dia pengiraan, sebab faraid ni dia kena kira mengira. Kejap lagi kita tunjuk sikit lah macam mana cara dan kaedah dia, tapi still kita pun tak dapat nak jelaskan secara yang lebih tepat macam mana pengiraan tu, melainkan sebenarnya bukan kita yang kira. Kan ada orang lah yang tolong bantu, yang tolong buat. Okey, so itu anak lelaki. Okey, contoh lain. Kita ambil contoh. Katalah berlaku kematian. Apa step pertama kita kena buat tentang isu harta pusaka ni? Pastikan golongan yang mendapat hak dan yang tidak mendapat hak. Itu yang kita kena pastikan dulu. Okay. So nak pastikan ni macam mana? Pertama sekali kita kata contoh Ali mati meninggalkan seorang isteri. 2 orang anak lelaki, seorang ibu. 3 orang abang dan seorang adik perempuan. Semua ni dapat? Ya, semua ni dapat. Nanti kita akan tengok. Okay. So pastikan dulu golongan yang mendapat hak dan tidak mendapat hak. Okay. Pertama, tiada hak 3 orang abang dan seorang kakak kerana adik-beradik tidak akan mendapat hak faraid dengan kewujudan. Tengok kan, walaupun dia ada ahli waris dia, tapi dengan sebab ada 2 orang anak lelaki. Okey, sebab ada 2 orang anak lelaki semati meninggalkan isteri dan 2 orang anak lelaki. Maka sebab ada anak lelaki dan ke bawah, maka adik-beradik tak boleh campur tangan dan tidak boleh untuk mendapatkan harta pusaka. Kan contoh kita tengok ni cerita kat sini je lah, tapi dah live lah. Contohnya macam kes kematian abang tu kan, yang meninggal dunia tu, abang Raja Lawak tu. Jadi dia ada anak, dia ada isteri, ada seorang anak lelaki, betul tak? Kan. Jadi Syed Daniel ke apa dah nama anak lelaki dia tu kan. Itu nama dia kan. Jadi dia meninggal dunia, dia ada isteri, ada anak lelaki. Jadi maksudnya abang kepada si mati, abang kepada abang tu tak ada hak sebenarnya untuk nak campur tangan ke apa, kakak dia ke apa, sebab dia ada anak lelaki. Kan ada pula bapa dan ke atas pula dah. So ada bapa, ada anak lelaki. Jadi maksudnya harta tu akan habis kepada anak lelaki dan bapa dan isteri saja. Dia tak akan pergi kepada orang lain. So tengok, kita nak kena tengok, walaupun adik-beradik ada si mati, tapi siapa yang menghalang dia daripada mendapat harta pusaka? Okay? Siapa yang mana urusan itu yang Allah telah letakkan satu persatu, Allah tak bagi dia turun kepada yang lain kerana ada warisnya. Ada orang yang berhak untuk mendapatkan dahulu selain daripada adik-beradiknya yang lain. Itu dia punya konsep. Okey, so berhak siapa? Iaitu tinggal selepas ditolak golongan yang tak berhak tadi tu adalah 3. So siapa? Isteri, 2 anak lelaki dan ibu. Kan itu dia punya konsep dia yang boleh kita nampak bagaimana cara pengurusan itu pengurusan harta pusaka. Jadi dia salah satulah yang tadi tu, sama ada anak lelaki dan ke bawah ataupun ada bapa dan ke atas. Jadi adik-beradik tidak berhak untuk campur tangan dulu dalam isu ini. Menguruskan tu mungkin okey, tetapi untuk dia kata dia ada hak, maka dia tak ada hak. Sebab adanya orang-orang yang kita tengok berada pada waris yang utama, yang mana menghijab, menghalang untuk turun harta tu kepada orang lain, terutamanya adik-beradik lah yang kita perhatikan. Okey. Okey. Seterusnya, saya tak bagi nota ya. Lupa pula, tak apa, lepas ni lepas slide. Okay. Ada Ustaz, nota minggu lepas kan? Yang ni ada tambahan lagi. Oh, ada tambahan. Ada update lagi. Yang Kak share tu nota yang 2 minggu lepas tu lah. Okey, baik. Okey, yang itu agak simple sangat. Okey, kemudian langkah kedua, tadi kita dah tentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak ada hak. Okey, yang kedua, tentukan pembahagian hak faraid untuk waris sebagaimana yang telah ditentukan. Macam tadi tu kita tengok ni kan, ni contoh je lah, seorang isteri ada 2 orang anak lelaki, ada seorang ibu. So kita kata isteri 1/8 dengan wujud anak. Anak mana? Anak lelaki tadi tu. Dia dapat 1/8, kalau tak 1/4. Ibu kalau patutnya 1/3, tapi dengan wujud yang anak tadi, maka dia dapat 1/6. Okey. So 2 daripada anak lelaki baki harta setelah ditolak pembahagian untuk ibu dan isteri. Okey. So 1/8, 1/6, dia darab lah tu. Nanti kita detailkan. Okey. So cara pengiraan dia macam ni. Okey. Okey. So maksudnya 8 darab 6, 24. Dapat tu, macam mana dia boleh dapat 24 tu? So 8 darab 6, 24. So kita pecahkan, maksudnya di situ ialah ibu akan mendapat 4/24. So 4/24 ni berapa? Jadi kita detailkan lah. Ni tak ada. So 4/24 lah akan dapat. So tadi isteri ialah 1/8, bila dibesarkan, dikembangkan daripada 24 tu dapat 3 lah. So 3 dekat sini, maka dia dapat 3/24. Okey. 2, anak lelaki tadi dia dapat 17. Maksudnya daripada 24 tolak 4 bahagian ibu, tolak 3 bahagian isteri, tinggallah 17.
Okey, so tinggal 17. Bila tinggal 17 tu kan anak lelaki ada 2. Kalau anak lelaki ada 3, ada 4, ada 5, dia akan bagi 5 lah. Akan bagi 3 lah. So 17 bagi 2, 8.5. Maksudnya 8.5 per 24, 8.5 per 24. Okay. Ini dia punya asasnya lah. Nanti kita detailkan, kembangkan dalam bentuk duit lah. Nanti kita akan jelaskan pada slide yang ke seterusnya. Okay. So ini konsep yang macam mana nak kira tu, maksudnya sembahyang tengok 1/2, 1/3, 1/4, maka kita darabkan. Jadi kita detailkan lagi. Okey, contoh lain saja. Kita banyakkan contoh. Isteri, seorang anak lelaki, 3 orang anak perempuan, ada ayah, ada 4 saudara perempuan, maksud adik-beradik perempuan dia. Seorang adik-beradik lelaki, 5 orang 4 saudara. 3 orang ibu saudara. Ni saja masukkan je. Seorang nenek, 3 orang cucu daripada anak perempuan. Kan 3 orang cucu daripada anak perempuan. Okey. So tak ada hak siapa 4 orang saudara perempuan, nampak dia akan tolak awal-awal dulu. Seorang saudara lelaki, sebab apa? Sebab kan ada anak lelaki tu 3 orang pula anak perempuan. Kan. Jadi saya mati ada anak lelaki, ada 3 anak perempuan. Jadi bila ada je ni yang saudara mara. Apa pak saudara, maksudnya adik-beradik lah kepada si mati tu, mereka dulu akan ditolak awal-awal. Sebab memang mereka takkan dapat. Okey. So 5 orang pak saudara lagi lah tak dapat. 3 orang ibu saudara lagi tak dapat. Seorang nenek kan lagi tak dapat. Sebab apa? Sebab tadi kita kata ada dia punya anak lelaki, anak perempuan. 3 orang cucu daripada anak perempuan. Okey, siapa yang berhak? Isteri, seorang anak lelaki, 3 orang anak perempuan dan juga ayah. Okey. So di sini kita dapat trace, kita dapat tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Nanti saya ajar sikit ada website USIM ke USM ke Al-Faraid tu kan, nanti tuan-puan masuk je kat situ. Okey. So sekarang ni kita tengok 8/16 isteri, so 3/24, ayah 4/24 sebab 1/6 kan. Jadi 1/6 bila dikembangkan jadi semua sekali tu waris yang berhak tu ialah daripada bahagian ni lah. Okey. Kemudian 3 orang anak perempuan dapat semua baki. Okey, so baki sini tengok 24 bahagian besar dia dah tolak 3 tolak 4. So 17 lah. Okey, so 17 ni semua baki kita nak bagi pula kepada isteri dengan ayah dah selesai. So anak perempuan dengan anak lelaki ni dapat berapa? So baki daripada 17 ni kita faham bahawa anak lelaki mesti dapat 2 bahagian. Anak perempuan mesti dapat satu bahagian. Jadi maksudnya daripada semua baki yang ada ni, okey, so kita akan nampak bahawa sebenarnya ada 5 lah kan. So macam mana pula dapat 5? So 3 orang perempuan tambah tambah 2 masuk bahagian tu kan, seorang lelaki dapat 2 bahagian. So perempuan dapat 1. Kenapa 2? Sebab lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi 3 orang anak perempuan ni kira 1. Yang seorang anak lelaki ni kira 2 sebab 2 nisbah 1. Kan seperti mana yang Quran sebut 2 tu untuk lelaki dan juga 1 untuk bahagian untuk perempuan. Okey. So daripada baki 17/5 tu kita kecilkan pula, dia akan dapat 1/5, 1/5, 1/5. Ni semua untuk seorang anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, seorang anak lelaki. Itulah dia punya pembahagian daripada balance yang ada tu. Okey. So tak berapa nampak lagi kan sebab ni dia lebih kepada pecahan. Okay. Dulu saya matematik pun SPM tak berapa nak cantik jugalah. Lulus lah, dapat C ya. Tapi tak berapa nak cantik juga kan. Admit terus tak ambil, takut gagal lah kan. Jadi nak ceritanya ini dia punya proses lah, dia punya matematik dia. Okey, so kita tengok contoh praktikal yang ada. Okey. Ahmad meninggalkan seorang ibu, seorang isteri, seorang anak perempuan dan juga 2 orang adik lelaki dengan harta bernilai 2.4 juta. Okey, kalau kita tengok kat sini, pembagian tadi pertama prosesnya sama. Tentukan siapa yang ada hak, tak ada hak. Okey, ibu dapat 1/6 iaitu berapa? 400,000. Isteri dapat 1/8, kurang lagi 1/8 ialah 300,000. Anak perempuan dapat semua. Kan sebab cuma ada anak perempuan saja. Okey. So 1/2 juta, 1.2 juta. Jadi 1.2 juta tadi tu dapat semua kepada anak perempuan. Siapa cakap perempuan dapat sikit? Kalau tak ada anak lelaki, perempuan boleh dapat semua. Balance daripada harta yang ada. Kan? Jadi menunjukkan bahawa baki dia 5/24, baki akan terima oleh adik-beradik lelaki secara sama rata 500. Sebab tadi kita kata anak lelaki. So anak lelaki ni kuat Anak lelaki, anak perempuan nombor 2, anak lelaki nombor 1.
Kalau anak lelaki tu tak ada, barulah pergi kepada adik-beradik lelaki secara sama rata. Okay, jadi daripada balance 2.4 juta tu, so daripada 400 ibu dapat, ini kira cash lah, ni kita tak kira rumah lagi, tanah lagi dan sebagainya, ni secara umum saja supaya kita tahu bahawa harta pusaka ni dia ada kira-kiraan dia yang telah, ni bukan buat sendiri, ni telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran detail, dalam hadis pun ada disebutkan secara ringkas. Okey, kemudian contoh lain. Abdul mati meninggalkan seorang ayah, seorang isteri dan seorang anak angkat dengan harta bernilai 2.4 juta. Suka sangat nombor 2.4 juta. Okey. Pembahagian faraid, ayah 3/4 tambah, iaitulah daripada bahagian 3/4. Kenapa dapat 3/4 ni? Sebab apa? Seorang ayah, seorang isteri je. Anak angkat tak ada. Okey, macam saya sebutkan sebelum ni, ijma' para ulama kata Imam Nawawi, sepakat semua para ulama tak ada khilaf. Dia sebab tiga kan, mewarisi harta pusaka tu sebab tiga kan. Yang pertama perkahwinan, yang kedua hubungan darah, dan yang ketiga adalah sebab perhambaan. Jadi perhambaan dah tak ada lah, cuma kita kata dua ni kekal, perkahwinan dengan hubungan darah, maksudnya adik-beradik, anak, ayah dan seterusnya. Okay. So kalau kita tengok kat sini, seorang ayah, seorang ayah, kemudian seorang isteri. So seorang ayah ni, ayah yang mana? Ayah pada lelaki tu lah. Kan ayah pada lelaki. Habis tu ayah kepada isteri tu dapat ke tak? Tak dapat. Tu kena jelas. Maksudnya kena tengok siapa yang mati. Yang dia sebut Abdul yang mati tu. Okay. So Abdul mati meninggalkan seorang ayah. Ayah dia lah, ayah Abdul lah. Bukan ayah isteri dia. Okay, ayah Abdul. Kemudian seorang isteri dan seorang anak angkat dengan harta bernilai 2.4 juta. Okay, so pembahagian faraid dia, ayah dapat 3/4. Maksudnya tadi kita dah sebutkan, tadi ada keadaan kan, yang mana ayah tu dia dapat asalnya 1/6. Okay, 1/6, dan 1/6 tu dia dapat balance daripada harta si anaknya tadi yang meninggal dunia. Kan. Tapi sebenarnya kalau ikut hadis hadis Nabi SAW, kalau tak belum anak ni tak meninggal lagi, maksud suami ni belum meninggal lagi, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kan Nabi sebut, hadis tu hasan lah, status ni boleh dijadikan sebagai hujah. Engkau dan juga anak engkau adalah milik bapa engkau. Engkau dan juga anak engkau adalah milik bapa engkau. Maksud engkau, maksudnya dia tu dan harta engkau adalah milik bapa engkau. Kan? Tapi maksud sini ialah, bukan maksud bapa boleh ambil harta dia sesuka hati. Maksudnya ialah, kalaulah si anak itu tidak memberikan nafkah ataupun bantuan sewajarnya kepada mak ayah dia, maka ayah itu ada hak untuk mengambil harta si anak tu tanpa dosa. Ambil ke, sembunyi ke apa, tak ada dikira sebagai dosa. Sebab itu adalah hadis yang sahih yang Nabi sebutkan tentang anak yang mana dia tak mengambil ataupun mengambil beratlah cakna kepada ibu ataupun ayah dia. Okay, so tapi janganlah maksudnya setiap kali ayah rasa ayah sukalah rumah kamu tu, bagi ayah kan, bukanlah maksud macam tu kan. Kereta anak suka best cantik lawa kereta kamu ni, bagi ayah kan. Sebab apa? Sebab Nabi kata anta wa maluka li abika, engkau dan juga harta kau milik ayah kau kan. Tak, janganlah hujah guna hadis tu. Hadis tu tengok teks dengan konteks keadaan dia. Okay, so maksudnya jika memang jenis anak yang memang tak tahu buat tak cakna tu, maka sebenarnya ada ruang untuk si bapa mengambil harta si anak dengan sekadarnya. Cumanya mana ada ibu ayah yang sanggup ambil harta anak macam tu kan, daripada sudut konsepnya. Cuma daripada sudut praktikal hadisnya, memang benda tu boleh untuk dilakukan. Okey, so 3/4 semua sapu bersih. Okay, isteri dapat 1/4. Kenapa 1/4? Kenapa tak 1/8? Sebab tak ada anak. Kalau ada anak 1/8, kalau tak ada anak 1/4. Kan itu dia punya bahagian. Jadi kalau sini kebanyakan para isteri lah, dia tahu. Maksudnya paling-paling pun dia seorang nenek dapat berapa, dia seorang isteri dapat berapa. Tapi saya suka nak sebutkan faraid ni dia bukan semata-mata pembahagian. Faraid ni adalah kasih sayang. Okay? Faraid ni dia adalah prihatin. Faraid ni dia adalah hukum hak Allah, tetapi dia ada nilai kasih sayang yang sangat besar, sangat tinggi. Kan? Jadi maksudnya secara umum, kalau isteri nak tuntut segera, isteri akan dapat 1/4. Ayah pun sama. Tapi disebabkan toleransi, kan, sebab mungkin ayah dia nak tanazul. Tanazul tu saya dah sebut dah sebelum ni, iaitulah menggugurkan hak dia. Ayah kata cukuplah ayah ambil 1/6 tu, kan. Ayah pun bukan ada apa sangat dah. Lebih asabah tu ayah transfer bagi kepada kamu. Kan. Jadi kalau kata contohnya 1/6 daripada bahagian tu, berapa je yang ayah akan dapat?
Kan? Lebih kurang dalam 400,000 je macam tu lah. 3 ke 400,000. Jadi balance tu semua bagi kepada isteri contohnya. Baiknya ayah mertua dia. Contoh gitulah kan. Okay. So maksudnya boleh, tak ada masalah untuk menguruskan pembahagian itu seperti itu. Tapi dengan syarat kita sebut kan, semua ahli waris kena tahulah berapa sepatutnya bahagian-bahagian yang dia akan dapat. Kan? Jadi kita tahu kat sini isteri secara umum 1/4, kalau ada anak 1/8, nenek secara umumnya 1/3, dan kemudian ada bahagian tertentu akan dapat 1/6. Okey, itu dia punya cara. So 1/4, 1/8 isteri, 1/3, 1/6 nenek. Itu dia punya konsep asalnya. Okey, so anak angkat tidak mendapat sebarang harta memandangkan dia adalah kategori bukan waris. Okey, contoh lain. Ayah kata, ayah ambil 1.7 juta je yang ambil. Contoh kan. 100,000 lagi ayah kata tak apa. Ayah bagi kepada anak angkat. Anak angkat kamulah, anak angkat isteri dengan suami yang meninggal dunia tadi tu. Boleh ke macam tu? Boleh. Itu yang dipanggil nilai kasih sayang. Itu yang dipanggil sebagai nilai apa yang kukuh dalam kita punya pengagihan harta pusaka. Jadi konsep itu memang semua bahagian tu dah dapat, ada bahagian masing-masing, tetapi sejauh mana dengan nilai kasih sayang tu nak bagi kan. Contohnya kita kata ada anak susuan kan, anak susuan pun tak dapat dia punya pewarisan harta pusaka, tapi ayah nak bagi, ataupun isteri pun kata tak apalah, berdapat 1/4 ni 600,000, 100,000 nak bagi kepada anak susuan, silakan, tak ada masalah kan. Tapi dengan syarat setuju, si isteri itu sendiri setuju untuk bagi kepada anak susuan, anak angkatnya, dan juga telah mengetahui jumlah yang asal yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Maksud 1/4 berapa bahagian dia dapat. 3/4 ni ataupun 1/6 tambah asabah ni berapa bahagian dia dapat. Jadi semua dah tahu bahagian, semua dah jelas. Ini ceritanya dah bahagi Maksudnya ayah dah dapat apa, isteri dapat apa. Kan dia ada dua situasi. Situasi pertama, keadaan pertama, belum diagihkan secara yang berhak dapat. Okey, maksudnya ibu, ayah, anak lelaki, anak perempuan tu belum diagihkan secara berhak bagi mereka yang sepatutnya dapat. Jadi bagi mereka yang sebelum sepatutnya tu dapat, maka mereka kata nak bagi sama rata. Boleh dengan syarat. Pertama, semua setuju. Semua 5 ke 6, 7, 10 ahli waris yang terlibat tu semua setuju untuk dibahagikan sama rata di antara mereka. Okey, itu satu keadaan. Kemudian keadaan situasi yang kedua, setelah diagihkan, maksudnya semua akan dapat ni 3/4, 1/6 tu apa, semua orang akan dapat bahagian berapa, 100,000, 200,000 dan sebagainya. Kemudian volunteer salah seorang daripada mereka tu untuk bagi kepada anak angkat, dan untuk bagi kepada kita kata anak susuan. Yang tu tak ada masalah. Iaitu telah pun diselesaikan secara ahli waris bersama, maka individu pula secara khususnya nak bagi kepada sesiapa, iaitu tak termasuk lagi daripada larangan. Itu atas dasar masing-masing lah nak bagi kepada mereka-mereka yang dirasakan sesuai untuk bagi, dan kemudian tidaklah termasuk dalam waris yang asal ataupun waris yang menerima harta pusaka. Itu dia punya konsep. Okey, contoh praktikal yang ketiga. Abu meninggalkan 3 orang isteri, 2 orang anak perempuan, seorang kakak, seorang abang dengan harta bernilai 2.4 juta. Kita main juta-juta aja sekarang ni. Okey, so pembahagian faraid. 3 orang isteri. 3 orang isteri tu masing-masing dapat 1/8 daripada bahagian dia. Habis tu Ustaz, isteri yang baru 2 minggu kahwin tu kira dapat juga? Dapat juga. Tetapi untuk membezakan mereka adalah harta sepencarian. Okey, tuntutan harta sepencarian. Maksud suami isteri pertama tu dah 7 tahun dah hidup, 10 tahun dah hidup dengan dia. Dia ada hak untuk tuntutan harta sepencarian. Adapun yang isteri baru tu, kalau dia nak tuntut-tuntutlah, tapi hak dia tu ditentukan oleh mahkamah syariah, hakim, dan kemudian berapa bahagian dia akan dapat tu pun ditentukan oleh mahkamah. Ada yang tak ada yang kosong, ada yang langsung tak dapat apa-apa. Okey, yang tu nanti kita akan belajar, kita akan bincang dalam proses harta sepencarian. Kita banyak lagi ni, harta sepencarian, wasiat ni tak masuk lagi. Ni baru faraid ni. Okey, belum kita bincangkan lagi. Nanti kita akan sambung tentang isu wasiat, dia lebih ringan sikit. Wasiat lebih ringan sikit, harta sepencarian pun lebih ringan sikit. Tetapi faraid ni dia lebih berat sikit sebab dia melibatkan kira mengira. Okey, so 3 orang isteri, so 1/8 semua dapat tu, 300,000 bahagi 3 orang. 100,000 seorang. 2 orang anak perempuan. Okey, 2 orang anak perempuan, 2/3 bahagi 2. 1.6 juta bahagi 2. Okey, sebab tak ada anak lelaki, maka kita kata seorang kakak dan seorang abang. Okey, so bila tak ada anak lelaki ataupun ayah tadi kita sebut, maka kakak
satu kakak, satu abang. So nisbah dia 2 nisbah 1 lah. So bila 2 nisbah 1 maksudnya kita tengok kat sini 5/72. Ni semua bila dah didarabkan pun semua 5/72 paling tinggi. So bahagi 36. 36 kali 2 kan 72. So 72 maksudnya satu orang abang dapat 2 bahagian, satu orang kakak akan dapat satu bahagian. So satu bahagian 1666. Kemudian kalau darab 2, seorang ni dapat 2, 3, 3, 3 dan seterusnya. Itulah secara ringkas dia punya konsep pembahagian. Yang penting kita tahu siapa yang terlibat pembahagian tu dan kita tahu siapa yang tak terlibat. Kan secara umumnya kita kata nanti kita detailkanlah. Okey, so sebelum tu saya nak pergi kepada dia punya ni kejap. Saya nak pergi kepada website Kira Mengira. Okey. Sekejap, saya pergi sekejap. Itu saja je lah nak tunjukkan apa. Sekejap. Okey. So saya share sekejap. Ada yang try dah dia punya website ni? Tak ada kan? Ni. Okey. So di sini alhamdulillah dah ada dia punya apa cara mengira. Contohnya nama si mati. Katalah tadi Abdul. Tapi dia tak sebutlah berapa ringgit tu. Okey, nama kad pengenalan 87 contohnya. Okey. So yang meninggal Abdul ni siapa? Lelaki lah. Okey. So siapa yang ada? So Abdul confirm lah tak ada suami sebab dia Abdul. Kan jadi orang lain pula. Jadi tak straight. Jadi yang ada ni isteri lah. So isteri seorang. Okey. Kemudian bapa siapa? Bapa seorang lah kalau ada. Okey, bapa kepada bapa ni masuk je. Okey, tak ada. Bila masuk ni boleh tentu dia dapat. Tapi kita masukkan je. Okey. So anak perempuan katalah contoh 2 orang, anak lelaki 4 orang. Okey, saudara perempuan kandung apa semua ni katalah contohnya tak ada. Okey, kalau ada pun contohnya adik-adik perempuan lah katalah seorang. Saudara lelaki kandung katalah contohnya 2 orang. Contohlah, okey, tengok pula ibu dia. Dia ada ibu lagi tak? Yang meninggal tu. So katalah contoh ada 1 ibu ke apa semua, masukkan semua. So kita kira pembahagian. Ni dia. Banyak tu. Kan. Dia berdarab apa semua tu. Jadi 192 kan 24. Ni kenapa tak dapat ni? Bapa kepada bapa ni kenapa tak dapat? Tak dapat lah sebab ada bapa. Sebab ada anak lelaki. Dia tak akan dapat lah kat situ. Okay, so saudara perempuan kenapa tak dapat? Saudara lelaki tak dapat. Kan ada anak lelaki tu. Macam kita sebutkan tadi kan, ada anak lelaki, maka dia takkan dapat lah. Itu dia punya terhalang daripada mendapat harta pusaka. Ini dia punya konsep lah. Jadi ni bolehlah try error. Boleh masukkan, andaikan mungkin kita sendiri ke kan, berapa orang anak perempuan, berapa lelaki dan sebagainya, ibu kepada ibu kepada bapa semua ni, banyaknya tak terlibat pun. Tapi boleh jadi mereka ni akan dapat bila mana, contoh kita tolak kat sini kosong. Tolak kat sini kosong. Kita tengok. Yang tadi ni, saudara kandung saudara perempuan ni dapat ke tak? Okay. So maksudnya masih terhalang dengan bapa. Okay. So kita pergi balik tengok. So kalau bapa ni tak ada, contohnya bapa ni pun tak ada lah, maksudnya kosong. So kita tengok. Nampak? Baru akan dapat bahagian kepada adik-beradik tu. Okay, so nampak? Baru adik-beradik si mati tu dapat. Sebab apa? Anak pun tak ada, bapa pun tak ada. Bapa kandung dia lah. Kan ibu ataupun isteri masih ada. So akan pergi balance tu semua kepada dia orang lah. Itu dia punya konsep kita mengenal siapakah yang terlibat dalam faraid. Jadi pergilah, alhamdulillah USM dah buat dia punya faraid ni. Bolehlah secara ringkas kita buat kira mengira tahu kat situ. Jadi maksudnya yang selain pada sini tak termasuk lah. Okay? Jadi waris utama siapa? Inilah suami, isteri, bapa, anak perempuan, anak lelaki. Ibu lah. Kemudian apa lagi? Anak lelaki kepada anak lelaki, anak perempuan kepada... Ini semua kalau ada masuk. Tapi belum tentu dia dapat. Sebab bapa ataupun anak lelaki, anak perempuan ni dia akan menghalang sesiapa yang berada di bawahnya. Okay? Itulah dia punya konsepnya secara ringkas berkenaan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Okay. So kita pergi semula kepada slide perbincangan ini. Okay. So itulah secara ringkas berkait dengan kira mengira. Cuma try lah dekat situ kalau kita nak tahu bahagian apa, pembahagian dan sebagainya. Cuma dia ada 2 keadaan. Pertama, kita sendiri tahu kira. Kita boleh kira dan jangan ada unsur kezaliman lah kan, ataupun kita nafikan hak waris ke apa dan sebagainya. Hatta waris tu kalau tak ada kat Malaysia, dekat luar negara, dia kena tahu. Okay. Dia termasuk dalam waris juga. Okay. Tak kira siapa-siapa pun, maka dia tetap dikira sebagai ahli waris. Bila ahli waris ni tak mewarisi,
Pertama tadi kita kata dia bukan waris utama lah. Ada masih hidup lagi waris-waris yang utama. Yang kedua, bila mana dia ni pembunuh. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan statusnya, Al-Qatil la yuwarith. Pembunuh tidak boleh mewarisi. Okay? Pembunuh tidak boleh mewarisi. Kan contoh, seorang ni anak dia. Kan anak dia. Jadi anak dia ni maksudnya ada harta lah sikit. Kan warisan daripada mana? Warisan mungkin daripada bapak dia. Bapak dia meninggal dunia lah contoh. Jadi dia pun dapat harta. Si ibu ni pula mungkin silap ke apa ke terbunuh anak dia. Jadi anak tu tidak akan ibu tu takkan mendapat mewarisi harta pusaka daripada anak. Yang suami lepas tu dia dapat lah. Suami dia yang meninggal dunia tu dia dapat. Tapi yang pembunuh tu dia tak dapat. Contoh lain apa? Dia bunuh adik-beradik dia. Adik-beradik dia ni tak berkahwin apa, seorang je, patutnya dia dapat harta pusaka. Kan dia tak puas hati ke apa, dia bunuh adik dia. Contohnya. Maka pembunuh tidak akan dapat mewarisi harta pusaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita pergi secara ringkas. Okey, ni secara ringkas lah. Okey. So bila seorang meninggal dunia, macam mana cara dia nak mencairkan harta? Sebab biasanya kalau kita pergi pejabat pendaftaran negara dan sebagainya, dia akan bekukan semua. Akaun apa benda semualah, apa-apa yang ada tu dia akan bekukan. Jadi untuk mencairkan harta ni, dia ada beberapa keadaan lah kat sini. Pertama kita akan tengok tempat dia dekat mana. So di sini dipanggil pentadbir. Pentadbir harta pusaka. Saya jawab soalan dululah. Kita relax dulu kalau ada soalan. Okey. Ustaz, kalau anak kalau anak kita semua perempuan, kita tukar nama bagi pemilikan harta kepada anak-anak masa dah sakit supaya tiada bapa saudara yang akan menuntut. Harus tak Ustaz? Adakah timbul isu seolah-olah nak mengelakkan faraid? Okey, satu persoalan yang sangat baik tentang isu ni. Pertama sekali, masa kita hidup. Persoalannya ialah masa kita hidup. Maka kita aturkan. Kan? Dan sekian-sekianlah kita dah tukar nama, dah transfer apa semua. Kalau di sini, kalau melihat kepada pemilikan harta ni, katalah contohnya, pemilikan harta tu rumah. Kan? Jadi rumah tu semua kita dah bagi. Ini dipanggil hibah. So konsep hibah, kita bagi pada anak perempuan, apa semua, aset-aset yang kita ada. Tetapi mungkin ada cash tertentu yang mungkin kita simpan. Maka sebenarnya, dari sudut asasnya ialah, kita tak boleh juga menafikan hak kepada ahli waris. Cuma portion itu boleh dikecilkan dengan sebab kita dah hibahkan sebahagian harta kita kepada anak perempuan. Kan? Jadi maksudnya kita tak boleh nak menafikan lah. Cuma hibah ni, tu para ulama bincang panjang. Hibah ni, kan kita kata hibah ada dua. Satu, hibah mutlak. Hibah mutlak ni maksudnya, saya bagi ke Puan Liza, Puan Lina contohnya, bagi kepada anaknya semasa hidup. Maksudnya, terus ambil ubah tu. Ni dah tukar nama apa semua tu, terus dapat kepada anak tu. Okay, itu satu. Yang kedua, hibah amanah, iaitulah berlaku selepas, maksudnya pemberian itu berlaku selepas mana kematian. Okey, berlaku selepas mana, maksudnya perubahan dia tu, dia punya agihan itu akan berlaku selepas kematian. Maksud melalui hibah? Yes, melalui hibah. Cuma dalam konteks ini kita tengok, adakah hibah tu boleh 100%? Yes. Sebahagian para ulama membenarkan hibah tu 100% daripada harta kita. Kan dia takkan pergi kepada pak saudara lah, takkan pergi kepada sekian-sekian, boleh dengan 100%. Tapi hibah. Tapi guna hibah. Cumanya, adakah maksud kita tak nak supaya harta tu pergi pada adik-beradik lelaki kita ataupun sebahagian? Cuma kita kata kalau keadaan ini, maka kita dah hibah tu, maka pada waktu dah ada black and white lah, hitam putih, maka semua tu akan dapat kepada anak perempuan kita. Okey, semua tu akan dapat kepada anak perempuan kita. Tapi isunya ialah bila menuntut ataupun lawan hibah. Okey, lawan hibah, lawan wasiat, lawan apa? Biasanya orang takkan fight dekat mahkamah syariah. Sebab tahulah mahkamah syariah ni valid. Maksudnya semua hibah, semua wasiat tu tak boleh dilawan lah. Okey, biasanya orang akan pergi kepada mana? Orang akan pergi kepada sivil. Dia orang akan pergi kepada sivil, dia tak puas hati ni, patutnya ada bahagian dia, kenapa semua bagi dekat anak perempuan kan. Jadi kalau sampai hati ada orang buat kat sivil, mungkin dia boleh menang sebab di mahkamah sivil. Tapi daripada sudut mahkamah syariah tak, sebab dia dah memang hibah, dia dah memang kita kata dah bagi betul-betul hibah mutlak contohnya. Maksudnya sebelum meninggal dunia lagi dah tukar nama, dah jadi hak milik anak-anak tu. Okey, so maksudnya boleh, tak ada masalah. Cuma bila berlaku isu tuntutan apa semua, kalau orang pergi ke sivil apa semua, mungkin di situ ada
ada dia punya apa kita kata tindakan-tindakan ataupun kita kata isu-isu mahkamah yang mungkin akan berlaku, sama ada mungkin dia dapat balik ke sikit ke bahagian ke, itu semua sivil tentukan. Tapi syariah tak. Itu maksud dia. Maksudnya valid lah untuk buat kita punya hibah tu kepada anak perempuan kita. Okey. Perlu tak harta aset arwah dicairkan dahulu sebelum dibahagikan secara faraid? Maksudnya jual semua dulu tanah ataupun rumah dan sebagainya. Sebenarnya lebih baik kalau nak bagi secara cash macam tu. Kan. Cumanya kita kata masalahnya ialah ni untuk nak cairkan dia. Sebab bila kita kata dia dalam bentuk cash dalam bank, KWSP ke apa benda semua tu, dia akan sangkut kat situ. Bila mana dah report, dia seolah-olah macam satu sistem. Peraturan negara tu bila tahu semua sistem akan berku, tu dia punya konsep dia. Kan? Bila mana berlaku kematian. Jadi kalau kita kata tak perlu tak harta ataupun aset arwah dicairkan dahulu sebelum dibahagikan secara faraid, sebab tu saya kata suami kena bijak. Okey, suami kena bijak. Maksudnya dia telah buat awal-awal lagi hibah ke apa untuk si isteri. Okey, dia buat awal-awal lagi kan. Ataupun ada setengah orang ni tu penting tu nombor PIN, nombor bank, telefon suami apa benda semua tu tak ada rahsia antara suami isteri. Kan, tak ada rahsia. Suami tahu nombor tu bukan maksud nak pergi songlak semua kan. Maksudnya ialah yang pertama sekali yang kita perlu faham, maksudnya hibah itu benda yang sangat penting. Okey, hibah tu benda yang sangat penting. Contoh rumah joint venture ni pun saya dah sebut sebelum ni kan. Rumah JV, maksudnya nama tu suami dengan isteri. Maksudnya dua-dua slip gaji suami isteri gabung untuk beli satu rumah. Maka sudah tentulah 50%, 50%. 50% untuk suami, 50% untuk isteri. Jadi dengan dokumen hibah yang ada, dokumen wasiat yang ada, kan buat dalam tu maksud hibah, maka si suami akan hibahkan 50% kepada isteri. Si isteri akan hibahkan 50% kalau berlaku kematian. Dua-dua lah bersetuju, sepakat. Maka waktu tu adik-beradik tak boleh campur tangan, semua orang tak boleh campur tangan sebab dah jelas ada dokumen hibah pada waktu itu. Sebab kalau tak berlaku macam tu, suami tak pentingkan, tak peka benda-benda macam tu, nanti yang 50% tu kena bagi secara harta pusaka. Jadi takkanlah rumah tu nak jual, mana isteri nak duduk? Kan, jadi benda-benda macam ni, kes-kes seperti ni, selepas mana berlaku kematian, bagaimana cara nak tangani benda-benda seperti itu, kena tahu apa itu pentingnya hibah, apa itu pentingnya wasiat. Nanti insya-Allah kita akan detailkan tentang benda itu, termasuklah juga harta sepencarian. Okey. Kemudian okey. Kemudian seterusnya kita nak pergi sikit kat sini. Okey, nanti slide ni sekejap sekejap lagi lah saya share. Okey. So, kita nak tengok siapa yang berkuasa untuk mentadbir. Okay. So siapa yang nak mentadbir benda-benda ni? Okay. Daripada sudut apa kita kata undang-undang ke, tempat ke, mahkamah ke, secara umumnya dia ada berapa tempat? Okay. Secara umumnya ada berapa tempat? Okey, yang pertama sekali ialah kalau melibatkan tanah, okay, melibatkan apa benda-benda lah, rumah ke apa dan sebagainya, harta pusaka yang bawah 2 juta. Tapi sebenarnya dah update lah, dia bawah 5 juta. Dia bukan lagi 5. Yang ni saya ingat saya berapa tahun lepas ke tahun 2-3 tahun lah. Maksudnya dia setahun lepas ke dia dah edit, dia dah tukar balik. Maksudnya harta-harta ni lebih daripada 5 juta ke bawah. Bukan lebih daripada 5 juta, 5 juta ke bawah. So 5 juta ke bawah boleh tuntut di pejabat tanah lah. Tanah dan galian, pentadbiran tanah daerah, dia ada bahagian pusaka kecil. Okey, itu tempat kita nak menuntut lah. Okey, nak tuntut tu macam mana? Nak tuntut tu semualah kita kena, pertama ahli waris tu semua ada yang terlibat lah. Macam kita sebut tadi tu, waris-waris yang utama. Kita faham lah kalau ada anak lelaki, anak perempuan, pok saudara, mak saudara tak payah datang lah. Itu cerita dia. Okay? Ada bapa apa semua lagi. Yang tu je lah yang terlibat tu, bawa semua. So bawa semua tu, kemudian pergi dekat situ, kita akan tengok harta alih apa dia. Macam cash lah, emas ke apa yang disimpan. Harta tak alih macam mana? Harta tak alih tu pula ialah harta yang berbentuk rumah ataupun tanah. Okey, so bila tak ada wasiat, maka itulah tempat yang biasanya dia akan pergi. Okey, yang kedua, akta perbadanan ARB, Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad hanya menguruskan cash, hanya menguruskan cash saja, iaitulah bernilai 600,000 dan juga harta alih, harta alih masuk cash saja, yang tak ada wasiat ke apa, maka kalau pergi ke Amanah Raya,
600,000. Saya tak pastilah amount sekarang ni dia dah update ke belum, 2 juta ke 3 juta, tapi secara umumnya 600K lah ke bawah, maka boleh pergi ke Amanah Raya Berhad. Okey. Kemudian seterusnya, kalau melibatkan harta 2 juta ataupun proses tu juga nak pergi ke mahkamah ataupun contoh tak selesai dekat pesaka kecil ni, saya dulu kalau pergi dengan adik-beradik waktu arwah ayah meninggal dunia tu, kan tak sampai sebulan kot, lepas tu kita orang pergi, dan pergi tu pula tak leceh lah, pembahagian tu semua kita serah kepada mak saja, sebab mak masih hidup kan, adalah tanah, ada rumah apa semua tu, kita serahkan semua kepada mak, semua adik-beradik sepakat kan untuk serahkan kepada mak lah. Jadi mak lah yang memiliki semua tu, dan kemudian dalam berapa lama je macam tu, tidaklah termasuk daripada benda yang susah untuk diuruskan. Yang susah tu, okay, ambil masa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tu, pasal pertama waris tak kerjasama. Okay, waris tak bekerjasama. Waris tu dia kata tak ada masa dah, tak ada apa lah kan. Saya pernah ada beberapa kes yang dirujuk sampai mak tu meninggal tahun 90-an. Lepas tu kes bagi mas tu ada berapa banyak jugalah kan. Ada 17 ke 18 ribu. Mas tu ni baru nak selesai. Bayangkan 99, sekarang dia baru nak selesai. Disebabkan tak peka ke, tak pasti ke, tak apa ke, itu jadi bertahun-tahun jadi lambat. Maksudnya waris tak peka. Itu pertama. Yang kedua, bila kita tidak ada pentadbir, maksudnya yang kita lantik khusus untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan harta pusaka kita. Okay, kita pergi dulu sikit. Perintah mahkamah, so 2 juta dan ke atas, harta alih dan tak alih. Semua kes yang melibatkan bukan 2 juta ke bawah, bukan 600K, yang melibatkan 200K, 200 million, 2 juta dan ke atas, maka waktu tu kita pergi kepada mahkamah tinggi lah yang akan uruskan. Melibatkan mahkamah lah, sebab dia bukan isu orang bersalah mahkamah ni, isunya nak menyelesaikan secara undang-undang. Jangan ingat naik mahkamah je orang bersalah dah. Maksudnya selesaikan secara perundangan. Okey. So, dekat sini akan dapat wasiat lah, probate untuk berwasiat, dan kemudian di mahkamah tinggi. Okey, so kita detailkan. Okey, so kita akan tengok kat sini apa beza wasiat dengan tanpa wasiat lah. Okey. Okey, so kat sini kita perhati, pertama kalau tanpa wasiat, aset beku lah. Bila aset beku, macam mana kita nak tu permohonan surat kuasa mentadbir, melantik pentadbir dan mendapatkan CJ faraid, CJ untuk pengagihan harta pusaka. Okey, so kena apa? Ni yang jadi lambat sikit ni. So kena mencari melantik pentadbir, sebab tak ada wasiat. Wasiat ni maksudnya apa dia? Penulisan secara wasiat yang ada dia punya hitam dan putih dia. Okay. Tapi mungkin akan keliru, apa beza wasiat faraid? Kita kata wasiat bukanlah untuk budak. Wasiat ni maksudnya dia semua sekali diwasiatkan. Kan di situlah ada, maksudnya dia lantik satu orang tu takkan bagi secara wasiat. Orang tu akan bagi secara harta pusaka, tapi maksudnya ada yang menguruskannya. Tu dipanggil wasi. Pengurus ataupun pentadbir yang akan menguruskan selepas berlaku kematian, maka dia buka fail ke apa, ada dia punya peguam, ada dia punya hukum apa semua tu telah disediakan, maka dia buka je. Buka fail apa semua, kumpul ahli waris, ni berapa orang ni dapatkan CJ apa semua. Jadi mungkin dalam 2 bulan 3 bulan selesai. Okey, sebab dia lantik orang yang mentadbir ataupun yang menguruskan dia punya harta pusaka, ataupun ada hibah ke, ada harta sepercarian ke, ada apa-apa ke, semua dia masuk sekali di bawah terma yang dipanggil sebagai wasiat. Okey, jadi wasiat tu ada semua. Jadi tetap harta tu harta pusaka, tapi ada tak yang dia wasiat kepada bukan ahli waris? Yes. Yang tu nanti dia akan tolak siap-siap. Kan yang menguruskan pentadbir ni dia fahamlah, dia sudut mahkamah ke apa, dia akan uruskan siap-siap. Kemudian juga kalau ada hibah, adik-beradik ke apa yang dihibahkan oleh si mati, dia akan tolak siap-siap. Jadi balance semua tu baru dibagi secara harta pusaka. Itulah konsep dia. Okey. Kemudian bila dah lantik pentadbir, permohonan untuk melantik 2 penjamin bond pentadbiran, ni secara undang-undang secara undang-undang lah, secara dia punya flow dia punya perjalanan dia. Kemudian dapat surat kuasa mentadbir diperolehi, aset dicairkan, kemudian dibahagikan. Okey. Kalau tak ada wasiat lah. Kalau tanpa wasiat, dia agak lambat sikit lah kita sebutkan tadi. Tapi kalau dengan berwasiat, aset beku, permohonan untuk dapatkan probate tadi tu kan, yang mahkamah semua tu, dan kemudian CJ faraid, bila dah dapatkan sana, kan biasanya kalau amanah raya dalam 300 ke 400 setengah kot dia punya bayaran dia.
Kalau solat interaksi dalam 1,300-400 macam tu lah kot. Dia lebih mahal dia punya bayaran dia. Tapi memudahkan. Okey, memudahkan. Maksudnya, contohlah kita kata kita buat wasiat kepada anak angkat. Tak ada siapa yang boleh dapat bantah kita punya wasiat sebab dah tertulis. Dah ada file yang menjelaskan saya berwasiat kepada nama si fulan-si ni berapa 100,000 bila mana saya meninggal dunia. Jelas, clear. Ahli waris tak ada siapa yang boleh bantah. Dan ahli waris pula tidak berhak untuk tahu sewaktu mana orang yang masih hidup, ayah yang masih hidup tu, waktu hidup tu. Tak ada ayah kata ni dalam grup WhatsApp ni ayah nak wasiat pada orang ni. Tak perlu tahu, tak apa. Tapi disebabkan dah ada dia punya dokumen yang jelas, penulisan wasiat yang jelas, maka semua ada dalam tu. Contoh lagi nak tambah aset. Katalah waktu mula-mula buat wasiat tu ada 2 biji rumah, sebiji rumah. Kemudian nak tambah aset beli rumah. Boleh? Add on lah. Masuklah dalam tu. Nanti pergi jumpa balik pegawai yang dilantik apa semua, saya ada beli rumah. Okey, rumah ni saya tak nak secara ni lah, saya nak hibahkan. Nak pergi hibah kepada sekolah tahfiz contohnya. Semua ada dalam tu. Kan, jadi maksud bila dibentangkan nanti kepada ahli waris, maka semua ahli waris tu faham dan mereka takkan boleh membantah kerana semua itu telah tertulis, ditandatangan sendiri oleh si mati, ada rujukan dia, ada dia punya dokumen, dan itu menyebabkan siapa pun ahli waris tak boleh lagi nak menuntut kepada wasiat ataupun hibah kerana sebelum si mati itu meninggal dunia, dia telah berniat bersungguh untuk sikit bagi wasiat, untuk sikit bagi hibah. Itulah dia punya konsep dia. Okey, so dapat terus sijil faraid untuk pengurusan pembahagian, wasi, robek diperolehi, aset dicairkan. Mana lebih cepat. Berwasiat lah. Cuma itulah kita kata paling-paling kurang eloknya kita try lah, pergilah tanya dekat amanah raya tu, bayaran dia tu 4 ke 500 macam tu, untuk mempermudahkan urusan kita, mengelakkan pergaduhan, mengelakkan pertikaian, mengelakkan orang yang tak puas hati dan sebagainya, ada anak-anak ke ataupun mungkin waris-waris yang terlibat tentang isu pembahagian faraid seperti mana yang kita sebutkan ni. Okey. Kemudian seterusnya, tugas-tugas khas polisi. Okey. Inilah kerja dia. Yang kita bayar kat dia tu 500, 400, 1,200 tu, pertama mengenal pasti wasiat. Ada tak wasiat-wasiat yang dibuat? Mendapatkan probate, maksudnya untuk menguruskan pembahagian harta pusaka. Dia sendiri akan buat semua benda ni. Kita dah bayar kat dia, takkan kita pergi buat pula. Turun naik apa benda semua, dia dah buat kan. Kemudian menghimpunkan semua harta peninggalan wasiat. Nanti maksudnya kalau dah ada dalam harta tu, kucing masuk wasiat ke tak? Contohnya ada seekor kucing tu, kucing mahal, British Shorthair, beli 6,000. Si arwah ni suka kucing lah. Kucing tu jadi milik siapa? Okey. Kucing si mati kata kucing ni nak bagi kepada Abang Long kan contohnya. Tu masuk dalam wasiat tu. Masuk dalam hibah lah. Kan. Kemudian anak perempuan menuntut, tak kira saya nak juga kucing tu contoh kan. Jadi tak, bila dah ada dalam wasiat, maka semua tu akan bagi kepada wasi. Okey, itu satu. Kucing tu sendiri. Yang kedua, makanan kucing tu siapa nak bagi? Kan siapa nak jaga? Maksudnya apa? Si mati berwasiat RM 3,000 mesti diuruskan untuk makanan kucing. Contohnya. Jadi 3,000 tu itu para ulama bincang, boleh ke wasiat kepada selain daripada manusia? Kan wasiat kepada kucing, wasiat kepada apa semua tu kan. Kalau di barat tu semua dia orang macam-macam lah kepentingan yang ada. Tapi kita kata secara umumnya wasiat ini adakah merangkumi manusia ataupun tak manusia? Itu para ulama berbeza pandangan pendapat lah tentang isu ni. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kan kalau yang kata boleh, sebab apa? Sebab nanti kucing tu terabai. Kucing tu dibuang dekat luar, kucing tu tak ada orang pelihara apa semua. Maka dengan sebab ada wasiat 300,000 tadi, bolehlah beli Royal Canin kat dia, kan? Bolehlah beli makanan-makanan yang terbaik untuk si kucing tu, rawatan dia ke apa ke dan sebagainya lah, kan? Kutu dia apa semua. Jadi boleh tak? Jadi kita kata itu ada perbincangan yang cukup panjang tentang isu itu. Okey. Kemudian menghimpunkan semualah harta peninggalan pewasiat. Rumah, kereta, cash, apa semua, KWSP, semua sekali lah, penama, tak penama kan, tabung haji, semua sekali. So semua tu ada dalam dokumen yang kita dah lantik wasi tadi untuk membahagikan harta pusaka. Okey, kemudian membayar semua hutang pewasiat. Ni tugas dia. Kalau saya literasi dulu, saya ingat waktu saya pernah kerja tu, bukan mereka kena datang ke office. Pegawai itu sendiri, pentadbir tu datang ke rumah. Okey, maksud kita telefon ni tolong sikit saya nak buat wasiat. Boleh kan. Dia pun tak lama datang ke rumah.
Okay. So maksudnya kita pun tengok kat situ apa yang kita nak wasiat, apa nak hibah, harta sepencarian, deklarasi hibah, tak apa benda lagi, semua sekali lah ada dalam tu, maka kita tulis siap-siap. Akui siap-siap, tanda tangan siap-siap, ada peguam, ada apa semua dan seterusnya. Okay. Kemudian menyediakan penyata akaun. Inilah duit apa semua balance yang ada dan sebagainya. Membahagikan semua harta wasiat mengikut wasiat. Wasiat di sini maksudnya daripada harta yang telah diwasiatkan oleh si mati sebelum diagihkan secara harta pusaka. Okay, so mana-mana wasiat ke solat tahfiz, wasiat ke masjid, wasiat ke apa kita kata kepada orang selain pada ahli waris lah, kepada apa? Kepada anak yatim dan semuanya, wasiat dulu. Lepas habis wasiat, barulah baki tu diagihkan secara faraid ataupun harta pusaka kan. Jadi kita kata wasiat tak boleh lebih 1/3 Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Maksudnya 100,000 tu 30,000 bahagi pecah pula 10,000 ke masjid, 10,000 ke tahfiz, 10,000 ke apa. Okey, kenapa pentingnya benda tu? Kerana nanti mungkin saya terfikir juga sebenarnya. Kenapa kita buat wasiat? Kita tak bagi masa kita hidup. Kan sekolah tahfiz apa semua tu kita tak bagi masa kita hidup. Kenapa bila kita dah meninggal dunia baru kita nak bagi? Seolah-olah macam kita tak puas lagi dengan harta-harta yang kita ada tu, kita dah meninggal tu confirm baru kita nak bagi. Kan ini juga menimbulkan isu jugalah, polemik juga di kalangan mereka-mereka yang melakukan wasiat ni. Tapi kita kata secara umum lebih baik daripada langsung tak berwasiat. Okay, lebih baik daripada langsung tak berwasiat. Maksudnya kita dah ada portion dah. Kalau aku meninggal, 1/3 harta ni mesti pergi sekolah tahfiz. Itulah harta yang boleh bawa kepada kita untuk urusan dekat akhirat nanti. Pahalanya apa semua kan. Yang pergi ke anak habis macam tu lah. Dapatlah ke anak, dapatlah pahala. Kita bahagi secara faraid. Kita bagi tinggalkan kepada ahli waris. Tetapi maksudnya ialah yang kita untuk akhiratnya tu apa? Yang betul-betul kita fokus untuk akhirat. Jadi kita kata wasiatlah boleh membantu kita dalam urusan berkait dengan perkara ni. Jadi ahli waris tak boleh bantah. Ni ayah dah bagi 10,000 dah ada dah ni kepada sekolah tahfiz, 10,000 kepada ni, 10,000 ni, tinggal 70,000 je untuk kamu. Untuk kamu adik-beradik ataupun isteri apa yang ada ni. Ini cash lah, rumah-rumah tu tak terbabit lah. Ini cash contohnya. Jadi kita kena akur, kena terima. Kerana itu adalah asalnya harta ayah. Dia tak ada kaitan dia dengan harta kita sebab bila ayah dah meninggal dunia, baru ada kaitan dengan harta kita sebagai ahli waris. Jadi ayah tu semasa hidup dia dah bagi awal. Macam tu lah juga tuan-tuan perempuan kan, perempuan lah terutamanya yang mana cuba untuk wasiat tu 1,000 nak bagi ke apa, 2,000 nak bagi apa. Jadi kita ni awal-awal lah. Okay. Jadi persoalannya, boleh tak tulis wasiat biasa je? Tulis pada kertas, dan letak dalam buku ke apa, letak bawah bantal contoh. Ataupun letak awal-awal tu dalam telefon ke apa. Boleh je sebenarnya. Tetapi dia akan ada isu bila mana pertikaian ahli waris lah, ini dia ada nasih mansuk. Ni dulu mak tulis, lepas tu mak kata tak nak wasiat dah. Contoh. Jadi dia akan ada dia punya dulu kata lain, ni kata lain apa semua dan sebagainya. Tapi bila lantik wasi, lantik peguam, lantik syarikat yang menguruskan, selesai. Memang ada hitam putih. Memang kita turunkan tanda tangan. Memang kita ada saksi-saksinya. Saya pun pernah jadi saksi dalam pengurusan wasiat ni. Kan? Jadi menunjukkan bahawa dia bukanlah satu benda yang menyusahkan kita, ada orang nak bantah lagi ke apa, dia mudah. Kan? Jadi mudah-mudahan kita ada kesedaran lah, paling-paling kurang pergilah amanah raya tu. Kan? Ataupun kalau nak ni sikit, nak jelas sikit, pergilah kepada yang ada perkhidmatan dekat luar sana berkaitan tentang pelantikan wasiat ni. Okay, so ini secara ringkas. Berwasiat cepatlah. Ni sekali kata tanpa wasiat ni dia bukan isu pengurusan tu, satu pengurusan lah lambat. Sampai setahun, 2 tahun, dah lebih lagi lah. Yang berpuluh-puluh tahun pun ada, tak selesai. Sebab apa? Ahli waris duk kata nak bagi faraid daripada moyang lagi. Lepas moyang, turun kepada dia punya datuk. Datuk pun tak selesai lagi, main buat je lah kebun, buat je lah apa. Turun pula si ayah pun sama juga, sampai ke anak. Anak pening kepala. Satu sebenarnya milik ni. Kan ni milik pula. Ayah pula poligami contohnya. Kan atuk pula poligami. Yang bahagian atuk poligami tu tak selesai lagi tu. Pembagian juga. Kemudian ke bawah itu yang jadi puluh tahun. Tanah kampung baru, tanah apa tempat ni. Kan? Sebab tu di Malaysia ni, saya sebut dah sebelum ni, tanah yang luas tu lebih kurang dalam itulah Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Itulah tanah yang tak dituntut. Daripada keturunan. Kan? Jadi lebih lama lah, itu cerita orang memang tak buat wasiat lah kan. Okay. Yang kedua pula ialah proses itu dia akan ambil sikit masa. Kan ambil sikit masa. Maksudnya kalau kita cepat, semua setuju lagi cepat lah. Jadi kita kata biasanya gitulah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ikut kepada ahli waris, kesepakatan ahli waris, proses. Kan itu dia punya asal. Tapi kalau dah ada wasiat, mudah.
Kan maksudnya 2-3 bulan selesai. Kan, dan mungkin juga membawa kepada berapa, mungkin 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, tengok kepada kita update macam mana dengan orang yang telah pun buat wasiat tu. Okey. Tadi persoalan dia sekarang ni ialah bagi je, tak payah ikut wasiat, tak payah ikut apa ni, kan? Tak payah ikut wasi, lantikan pentadbir ni. Kita sendiri tahu sikit faraid, tanya orang-orang yang pandai ke apa, kita bagi sendiri. Boleh, tak ada masalah. Cuma persoalan dia ialah isu tukar nama tanah, tukar nama rumah, kan? Isu apa, kalau cash, itu yang paling mudah untuk dibahagikan. Kalau cash. Tapi kalau melibatkan rumah pun akan ambil masa juga, pertukaran nama, hak milik itu, ini, ukur tanah, ukur itu, ukur ini dan sebagainya lah. Daripada sudut dia punya pengurusan. Okey. Kemudian, okey, urusan permohonan. Okey, sekejap okay. Oh, saya tak share ke tadi? Ada slide kan? Nampak slide kan? Nampak Ustaz? Okey. Okey, kita ada sikit masa lagi. Kalau ada soalan nanti, kita ni kan. Okey, so kita nak pergi seterusnya. Okey, ni pun penting juga. Apa benda yang kena ada? Kita nak buat tuntutan. Contohlah kita tak buat wasiat ke, kita tak buat apa, kita nak pergi macam contoh pejabat pusaka kecil tadi contohnya kan. Adalah cash 10,000 ke, adalah sikit tanah ke apa, kita nak buat. Okey, pertama sekali dokumen asas. Okey, dokumen asas ni apa ni ialah kad pengenalan si mati, surat mati, kemudian juga apa ni apa kita kata sebagai IC lah kepada semua yang ahli waris yang terlibat apa semua tu kan, dokumen-dokumen asas tu penting lah. Okey, so itu yang pertama, termasuklah geran tanah, benda lagi geran kereta, geran-geran apa semua tu tu bawa juga, termasuk juga dalam urusan untuk mendapatkan permohonan. Okey, kemudian seterusnya yang kedua, melantik pentadbir. Inilah juga urusan juga untuk melantik siapakah yang akan mentadbir ni. Kan, untuk kalau di pejabat tanah tu, orang tu lah, adalah orang-orang yang telah pun dikhususkan. Kemudian kumpul ahli waris. Okay, kumpul ahli waris untuk semua sekali yang terlibat. Katalah contoh, kita tak pasti ni terlibat ke tak? Ni termasuk ke tak? Bawa semua sekali. Satu bas tak apa. Bawa pergi. Okey, supaya kita nak memastikan betul-betul, nanti dia kata okey, ni siapa ni? Ni ada mak, ada saya, ada ayah, saya kalau ada lah. Ada anak, isteri, ada. Okey, ada sekian sangat. Nama yang dipanggil je. Yang tak panggil tu sila balik. Itu dia punya konsep dia. Okay? Tapi kita kata kita was-was kadang-kadang tu, bawa je lah siapa-siapa yang kita rasa mungkin terlibat. Okey, mungkin terlibat, tapi paling-paling kurang semua ahli waris tu jangan dinafikan, terutama waris yang utama. Contoh isteri kan, suami poligami, dia kata dah saya seorang je isteri dia, contoh je kan, punya ada 3 isteri lain, itu sama tak guna, contoh kan, contohlah, jangan menafikan hak-hak yang ada kepada suami yang berpoligami. Ini kan sejarahnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau kaya, bankers pada zaman Nabi. Dia orang nak pergi musafir, station apa semua ni, orang akan tinggal duit kat dia. Jadi dia ni macam bank lah, tinggal duit. Kan orang musafir zaman dulu setahun, 3 bulan, 8 bulan kan, jalanan naik unta apa semua tu, maka bimbang takut rumah kena curi, kena rompak ke apa, maka mereka pun tinggal kepada Sayyidina Zubair bin Awam jumlah duit mereka, dinar, dirham apa semua tu. Okey, sampai apa kita kata berjuta-juta dinar kan, maka Sayyidina Zubair bin Awam ni salah seorang sahabat di Jamin Syurga, kisah ni dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dia beli tanah. Kan dia beli tanah. Jadi kalau kita tengok asas kepada properti ni, Zubair bin Awam dah buat awal properti. Dia beli berapa bidang tanah dekat Madinah, berapa bidang tanah dekat Mekah, dekat Mesir pun ada 1-2 bidang dia belilah. Okey. So bila dia beli tu, semua sekali total aset dia tak ada disebutkan dalam hadis apa semua, tapi bila mana beliau meninggal dunia. Okey, dan tadi kita kena ingat, tadi kan yang simpan duit kat dia kira hutang. Maka anak beliau Zubair bin Awam, Urwah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, selesaikan semua hutang si mati dan bagi secara harta pusaka. Kan? Waktu tu Nabi SAW dah wafat dah. Bagi semua harta pusaka, dan kemudian pada waktu tu setiap daripada isteri beliau dapat 1.2 juta dinar. Lepas dah tolak semua hutang apa semua tu, dah bayarkan habis semua, jual tanah apa semua tu, dapat 1.2 juta dinar. Kan? Jadi setiap isteri tu dapat 1.2 juta. Jadi nak ceritanya bahawa betul-betul Sayyidina Zubair bin Awam tu daripada sudut pengurusan apa semualah, cuma kita kata jangan menafikan hak kepada suami yang berpoligami. Ada hak dan juga bahagian yang patut dia dapat. Okey,
Kemudian dapat CJ faraid, kita sebut tadi, dah selesai pun semua, dapatkan CJ faraid. CJ faraid ni maksud CJ pengagihan lah, harta pusaka tu. Itu dia punya konsepnya lah secara ringkas tentang pengurusan dan juga permohonan berkaitan dengan perkara ni. Jadi insya-Allah nanti next time kita nak pergi kepada harta sepencarian, wasiat dan seterusnya yang kita nak bincangkan lagi insya-Allah. Okey, itulah secara ringkas tentang faraid. Yang penting kita tahu ke mana nak pergi, secara ringkas tentang ahli-ahli waris dan juga secara ringkas tentang bahagian-bahagian lah yang ada pada ahli waris. Okey, saya ambil sikit soalan dah berapa minit ni. Si abang belikan rantai emas pada mak sebelum mak meninggal. Cantik. Okey. Mak ada hadiahkan rantai tersebut pada salah seorang anaknya yang lain tapi tadi hitam putih ditulis sekadar lisan. Bila mak meninggal, rantai tersebut dituntut oleh si abang dengan alasan dia yang beli rantai tersebut. Macam mana status rantai tu ya Ustaz? Perlu difaraidkan ke atau kira bilik anak yang mak hadiahkan? Cantik. Okey. Sebab tu abang ni dia kena jelas. Dia bagi dekat mak ni, dia bagi atas dasar apa? Kalau sebut hibah, hadiah, maka totally semua tu mak yang punya. Okey. Tapi kalau abang kata mak ni mak pakailah sampai mak meninggal dunia, nanti taklah cakap macam tu, terasa pula hati mak. Contohnya mak pakailah sampai bila-bila ni. Contohnya kan. Nanti kalau mak dah tak nak, abang ambil baliklah. Contohnya gitu. Kan? Termasuklah mungkin juga mungkin mak tu meninggal dunia. Yang tu cuma bagi pakai. Tu kena jelas tu. Maksudnya si abang tu kena jelas lah bagi kat mak tu bagi pakai ke atau betul-betul bagi hadiah. Biasanya bagi hadiah lah. Okey. So bila bagi hibah, bagi hadiah, maka pada waktu itu milik mak. Kalau abang kata mak pakai je lah nanti kalau mak dah tak nak abang ambil balik lah. Contohnya gitu kan. Itu maksudnya itu bukan hibah. Itu hanyalah bagi pakai saja. Okay. So maksudnya ada dua kategori berbeza. Kalau kata memang bagi tu memang hibah, dia tak sebutlah hibah tapi hadiah. Contoh ni mak pakailah. Kan, ambil lah abang bagi. Contoh itu hibah lah. Okay. Tapi kalau abang kata mak nanti pakailah, nanti bila mak tak nak bagi balik. Seolah-olah macam nak balik lah. Maksudnya gitu. Okay. So dalam konteks seperti ni tak ada hitam putih. So bagilah kepada mungkin salah seorang anaknya mungkin jadi perempuan. Kalau perempuan perhiasan lah. Kalau lelaki dia simpan lah untuk dia lah. Kan boleh dijual ke apa dan sebagainya. Okay. So bila mak meninggal, rantai tersebut dituntut oleh si abang dengan alasan dia yang beli rantai tersebut. Macam mana status? Okey, kembali kepada apa yang abang bagi pada mak tadi. Kalau abang yang bagi hadiah terus kepada mak dengan niat betul-betul mak tu bagi betul-betul kat mak punya lah. Maka waktu tu tak ada alasan untuk abang tu menuntut. Okey, tak ada alasan untuk abangnya menuntut. Tapi kalau kata contoh kan ada orang macam ni, contoh seorang tu beli kereta kat mak dia. Mak pakailah tapi nama abang dia. Nama dia mak kata mak pakailah sampai bila mak suka mak pakai kan. Nama dia maksudnya adalah dia yang bayar apa semua tapi dia tak bukan maksud bagi terus tapi pakailah sampai bila mak suka contoh. Kan takdir Allah mak meninggal dunia jadi kereta tu dia ambil balik. Memang hak dia, nama dia pada asalnya. Tapi bila tak ada sebut tu memang bagi betul maka asalnya adalah milik mak tu betul-betul dan kemudian bila dibahagikan tu macam mana satu rantai perlu ke difaraidkan atau kira milik anak yang mak hadiahkan. Okey, kalau ikut asalnya secara kalau betul-betul lah semua lisan ni maksudnya sebab tu masalah dia lah isu lisan ni kan akan dipertikaikan akan apa dan sebagainya. Okey, tapi secara umumnya bila dah lisan secara hukum sah dah dia punya hibah tu. Maksudnya si ibu hibahkan kepada si anak salah seorang daripada anak dia. Kan? Jadi kita kata pada waktu itu dia adakah perlu dibagikan secara faraid? Jawapannya tak sebab dah dihibah sebelum mana meninggal dunia. Ataupun dia cakap sebelum mana meninggal dunia, maka terus jadi milik si anak. Jadi yang si abang adik-beradik lain tu dapat daripada mana? Dapat daripada harta yang lain lah. Okey, harta pusaka yang lain. Jadi kena jelas kat situ. Maksudnya macam mana keadaan sewaktu abang bagi tu, pakai je ke ataupun memang untuk bagi terus dekat mak? Kalau bagi terus maka tak ada ruang lah. Walaupun rantai tu abang yang beli. Tapi sebab dia dah hadiahkan. Okay, sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari berkenaan dengan pembagian siapa yang menuntut balik hadiah ni seperti mana anjing menjilat muntah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW siapa yang menuntut balik satu pemberian hadiah kemudian dia ambil balik seperti anjing menjilat muntah. Kata mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahawa ini dalil menyatakan kita tak boleh minta balik hadiah kalau betul-betul hadiah lah hibah yang kita bagi tu. Bagi kawan kita hamper. Kan? Lepas tu tak jadilah ambil balik. Contohnya dah bagilah dia dah buka dah apa semua kan dia nak makan apa semua. Tak jadilah ambil balik. Kata kaedah fiqh as-saqitu la ya'ud. Kita menggugurkan hak kita patut hamper kita punya kita dah bagi kat dia takkan kembali semula kepada kita. Okey, itu dia punya
konsep. Jadi kita kata di sini tak perlu faraid sebab dia telah dihibahkan oleh si ibu kepada yang tadi, cuma pertikaian akan berlaku di antara abang dengan si adik. Itulah cerita dia, dengan sebab tak ada penjelasan yang betul dan kemudian lisan yang betul, tulisan yang betul, dan kemudian status asal tu pun dah masih diragui sama ada bagi pakai ataupun hibahkan betul-betul. Di situlah dia punya konsep. Tapi kalau kata betul-betul hibah, mak tu hibah kepada anak tu, memang dia dah jadi sebagai milik kepada si adik yang dihibahkan tu ataupun anak yang dihibahkan tu, dan si abang tak ada ruang lah untuk menuntut walaupun asalnya abang yang beli sebab dia dah bagi kepada mak dia. Itu konsep dia. Okey. Kalau orang-orang kampung yang tak berapa banyak harta pun tak kena lantik peguam juga ke Ustaz? Tak perlu. Kan? Tak perlu. Maksudnya dia faham tentang pembagian harta pusaka, dia tahu anaknya ni bahagian anak dia, ni bahagian apa semua. Itulah masalah bila berlaku geran kongsi. Okay, satu nama. Okay, so satu nama tu semua pakat kongsi. Nama apa? Nama arwah mak. Arwah mak kata, ni kita bagi secara faraid. Ni dapat bahagian, ni dapat bahagian, tapi still satu nama. Kan? Bila still satu nama tu, kita kata tak ada isu. Dengan syarat semua tahu bahagian masing-masing, sempadan masing-masing, kawasan masing-masing. So kalau tak lantik peguam pun tidak jadi masalah. So faraid ada dua. Maksudnya kita nak bagikan secara faraid saja, satu, ataupun semua ahli waris bersetuju untuk bagi sama rata tapi dengan syarat semua dah tahu portion bahagian masing-masing, dan kemudian juga yang ketiga kita lantik peguam. Kan, jadi boleh pilihlah antara tiga ni, tapi dia kata kalau lantik peguam lebih jelas daripada sudut ialah orang kampung ada tanah, ada rumah, tu harta tu. Kan, ada kereta satu contohnya, ada kebun, itu kita kata harta, tanah semua tak ada, rumah saja ada. Kan, ataupun semua tak ada, kita kata rumah pun sewa, ada kereta tu kena faraid juga. Tapi tak adalah melibatkan urusan mahkamah ke apa, boleh dibahagikan, mungkin dijual ke apa, kemudian dibagi secara adik-beradik, dia punya jumlah duit ke apa, itu terpulang kepada kebijaksanaan. Jadi ceritanya, ada orang boleh bagikan terus, dia tahu, dia tanya sikit orang ke apa, dia boleh terus bagi. Ada orang mungkin nak lantik peguam ataupun sebagainya, itu pilihan, bukan kewajipan. Okey, sekadar itu saja. Ada persoalan? Satu soalan tu. Contohlah macam kita tak ada harta sangat, cuma ada barang kemas je. Kita nak bagi kepada anak-anak kita, kita buat surat, lepas tu sign untuk dia, katalah anak 4 orang. Kita sign anak 4 orang, kita cop terus suruh jaya sumpah. Boleh ke macam tu? Boleh. 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 Macam tu boleh je kan? Boleh, tak ada masalah. Saya nak masuk sampai susah-susah. So kalau kata kita dah tak ada, dah meninggal kan? Ada meninggal, jadi senanglah sebab ada jumpa buat macam tu, boleh lah Ustaz? Lebih. Itu juga lebih memudahkan. Maksud semua terus boleh dapat bahagian masing-masing setelah mana kita meninggal dunia. Itu juga satu cara lah, kita tak nak melibatkan peguam, tak nak mungkin bayarannya pun tu mahal kan kalau pergi kepada syarikat-syarikat dan sebagainya. Banyak kan sebab harta tu banyak. Tapi walau kalau tak banyak pun, kalau dia kita dah meninggal, kalau kita tak buat wasiat, benda tu jadi susah juga sebenarnya Ustaz. Betul. Okay. Sebab walaupun rantai kecil ke apa sekalipun. Betul. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Puan. Ustaz, saya nak tanya sikit. Kalau orang ni dia bernikah di Thailand dan tidak didaftarkan di Malaysia, dan dia ada anak, masih perkahwinan tu masih tak didaftarkan, dan bila suami tu meninggal, adakah anak atau isteri ni masih berhak untuk mendapat faraid pada harta suami? Okey. Satu soalan yang baik. Satu, kita cerita persoalan nikah daripada sudut hukum, satu persoalan nikah daripada sudut undang-undang. So undang-undang di Malaysia wajib untuk didaftarkan pernikahan tu. Maksudnya bila dia balik, dia kahwin atau apa semua, dia balik Malaysia, dia kena daftar lah. Sepatutnya begitulah. Okey. Tapi daripada sudut hukum, maksudnya cukup syarat dia wali, saksi apa semua, hukum perkahwinan tu sah. Anak itu anak yang sah. Dia tak termasuk daripada anak zina ke apa dan sebagainya. Dia persoalan daripada sudut perundangan. Kan, so ada beza perundangan, ada beza pada sudut hukum. Hukum sah. Tapi sudut perundangan menyatakan dia kena daftar, dia kena itu ini dan sebagainya. Okey. So daripada sudut harta pusaka, dia tetap dapat mewarisi daripada suami yang meninggal dunia itu, dia pun dapat, anak dia pun dapat, tanpa menafikan hak, kerana mereka berkahwin sah secara hukum bila cukup syarat-syarat dia. Itu dia punya konsep dia lah. Kan, jadi kita nak kata tak boleh kita nafikan itu anak zina ke, dia tu tak berkahwin, sebenarnya dia tu berzina, tak. Okey, so maksudnya dia tetap sudut hukum sah, tapi sudut perundangan itu benda kes dah lama tu jadi isu. Kadang-kadang dah 5-6 tahun, 10 tahun, kemudian meninggal pula tak didaftarkan. Jadi dia sudut undang-undang tu problem, tapi dari sudut hukum tetap dia akan mendapat bahagian masing-masing daripada waris yang masih ada, ataupun isteri ataupun anak tu. Wallahu a'lam. Okey, ada satu soalan lagi ni, last. So, ada beza ke maksud pembunuh atau penyebab kematian? Contoh suami memandu dan berlaku kematian isteri, dan adakah suami masih berhak mendapat faraid? Satu persoalan yang sangat baik. Pertama,
maksud membunuh tadi disengajakan. Pembunuhan yang disengajakan. Memang tak puas hati ke apa, bunuh kan, tembak ke ataupun mungkin baling pisau ke apa kan dan sebagainya, kemudian meninggal dunia seterusnya lah. Okey. So itu seakan-akan memang disengajakan. Tapi bila bawa kenderaan, memang elok bawa kenderaan pergi mana ke apa dan sebagainya, kemudian aksiden meninggal dunia. Masih lagi suami berhak untuk menuntut ataupun untuk mendapatkan harta pusaka sebab tanpa niat bunuh. Tanpa niat bunuh tu maksudnya pergi sana pergi. Melainkan suami tu katalah contoh berlakulah contohlah bab halal haram dia tak ikut sangat, bab faraid baru nak ikut. Contoh kata suami ni mabuk ke contohnya kan. Suami okey tapi isteri apa semua pesan suami yang mabuk sekali accident meninggal isteri. So dalam keadaan tu suami seakan-akan membunuh dengan sengaja sebab bawa kereta dalam keadaan mabuk. So tengok pada situasi lah. So ini ditentukan daripada mahkamah lah. So syariah akan lihat kepada macam mana kematian itu berlaku, pembunuhan itu berlaku. So kalau dia nampak sengaja dan seakan sengaja, maka dia ada isu tentang pewarisan. Tapi kalau mana tak ada niat, tak ada apa, membunuh tanpa niat, kan maksudnya macam tadi ni, kan ataupun mungkin isteri yang bawa, suami meninggal, ataupun suami bawa, isteri yang meninggal, sebaliknya. Maka itu dilihat kepada kematian yang tanpa sengaja. Tanpa ada sebab tentu, maka masih lagi dapat daripada harta pusaka. Wallahualam, kita berhenti dululah kot dekat sini. InsyaAllah nanti kita... Terima kasih Ustaz. Sama puan, insyaAllah. Nanti kita sambung pula ya, wasiat dengan atau macam mana wasiat, berapa bahagian dia dan sebagainya, dia beza dengan faraid. Dan kemudian kita masuk harta sujarian, masuk juga hibah kalau sempat dan sebagainya. InsyaAllah jumpa pada bulan depan. Ke bulan depan yang cuti? Banyak pergi cuti sekolah ke apa dan sebagainya. Tengok keadaan lah nanti kita update lah sama-sama insyaAllah. Terima kasih semua insyaAllah. Aku lakukan hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Memang bab yang sangat penting sebenarnya bab-bab macam ni. Sebab kita nak tahu kan, kita tak mau susah kemudian hari kan. Jadi kita belajar daripada sekarang ni, alhamdulillah. Tak dapat banyak, dapat sedikit pun syukur, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ada tak keluar ke? Ustaz dah keluar. Tapi Ustaz dah. Tanya soalan kat Ustaz lah berkenaan dengan harta pusaka yang berantai ni yang tak ada kesihatan dan berani patutnya. Dia masuk pesaka tu. Ya, tu susah dia sebab dia jadi berantai kan daripada keturunan dia tu banyak. Jadi dia kena ada orang yang uruskan. Tak, soalan kita macam ni. Soalan status tu tak nak siapa nak diuruskan. Siapa yang nak pun selesaikan masalah tu. Status kita ni sebagai anak cucu cicit tu ada kata parik dengan kata bebanan harta pusaka tu yang tak diuruskan macam tanah. Memang daripada berpuluh tahun dah. Betul, lama tu daripada tu. Panjang dia punya salah silah tu kan. Jadi nak cari yang dah meninggal, dia tinggalkan waris lagi susah. Memang susah naknya Kak Syida. Adakah cucu-cucu yang kemudian ni terpalit? Kak Syida, nanti kita tanya. Sebab saya pun ada juga nak tanya soalan tu. Walaupun bukan harta saya lah. Daripada hal agak macam yang sebab soalan minggu depan ada soalan lagi pula nanti kan. Nanti kita tanya Ustaz. Jumpa pada esok hari dengan sesi tak endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Syida. Terima kasih Liza. Sama. Jumpa lagi nanti insyaAllah. InsyaAllah.